InsyaAllah kita ambil semangat malam ni daripada Al-Quranul Karim. Saya dah publikkan komen, jadi insyaAllah sesiapa saja boleh komen lah. Bagi yang cuba komen sebelum ni tak dapat, boleh cuba try komen, cuba try test sikit. Saya harap semua dah ada Quran masing-masing. Jangan kasih alasan Quran tertinggal Okay. Kita bawa Quran, letak Quran bersama-sama. InsyaAllah kita mulakan nanti kita baca. Oh, dekat sangat Saya jauhkan sikit. Okay, sekejap. Okay, better ke? Distance? Alhamdulillah. Apa khabar asatizah sekalian? Mohon tambah-tambah poin ya. Kalau ada apa-apa kesilapan daripada saya, sila komen dekat bawah. Tegur terus. Direct. Apa khabar Kak Sazrin? Dan semua yang hadir. Okey. Semua dah ada Quran masing-masing. Kalau belum, sila ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daniel Muhammad Rashidi. Kata-kata ni semua saya tak pernah jumpa ni. Kita berjumpa di alam maya saja kan. Okey. Okey, kita mula insyaAllah dengan membaca 10 ayat pertama Suratul Kahf. Ya? Kita tak payah baca satu surah lah. Kita baca 10 ayat pertama bersama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Saya mulakan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam banyak kitab-kitab hadis, dalam Sahih Muslim, Sunan Imam Tirmizi, banyak lagi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza, dalam riwayat lain man qara'a 10 ayatin min suratil kahfi atau min awwali suratil kahf usima minad dajjal. Sesiapa yang membaca ataupun
menghafaz ataupun memelihara 10 ayat daripada suratul Kahf ataupun 10 ayat pertama daripada suratul Kahf akan terlindung daripada Dajjal. Mushtaq ilaik Ustaz Hidayat Ismail. Ustaz Dayat ni kawan Ana ni lama kita bertahfiz bersama-sama. Baik, saya sambung hadis tadi ya. Jadi ada dua riwayat. Satu kata siapa yang membaca, nombor dua siapa yang menghafal 10 ayat pertama daripada suratul Kahf, Allah Subhanahu wa taala akan lindung daripada Dajjal. Usima minad Dajjal. Ni kita nak kena tanya soalan ni. Usima minad Dajjal ni apa maksud dia sebenarnya? Dan siapa yang membaca ataupun menghafaz ataupun memelihara ni, adakah macam yang difahami oleh rata-rata orang Melayu kita, dan kalau ada hantu ke, ada jin ke, ada syaitan ke, dan kita baca ayatul kursi, hantu akan lari, syaitan akan lari? Adakah begitu? Adakah bila Dajjal datang, kita baca 10 ayat pertama suratul Kahf, mungkin dia lari lintang bukang ke? Wallahu a'lam. Tapi saya rasa bukan begitulah maksud dia. Maksudnya adalah kita akan terpelihara kerana kandungan ilmu yang terdapat di dalam suratul Kahf. Petanda-petanda panduan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Kahf. So insya-Allah pada malam ini kita tadabbur sama-sama. Okey, saya merujuk lebih kurang dalam 5 buah tafsir dan insya-Allah dan ada beberapa poin yang saya nak kongsi daripada dapatan saya sendiri dengan para pendengar sekalian. Bagi siapa yang ada pandangan, ada poin-poin menarik yang awak dapat daripada kajian awak tentang suratul Kahf ini, silakan berkongsi ya. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang cerita tentang Dajjal, betul tak? Tadi Nabi sebut usima minad Dajjal. Terlindung daripada Dajjal ni. Kalau kita baca komen-komen dekat Facebook ni, kan, mesti kita akan jumpa. Kalau kita lihat posting-posting tentang kejadian-kejadian yang tak sedap lah, maksiat-maksiat dan sebagainya, kita akan baca komen. Komen tu biasanya kita akan nampak apa? Biasalah dah akhir zaman, betul tak? Ini akhir zaman, ini dah zaman Dajjal. Okey, statement tersebut tidak ada silap lah kan, dia okey, dia betul. Tetapi saya melihat seolah-olah macam ada satu pemikiran yang berbentuk Dajjalistik. Dajjalism ni, semuanya kita attribute to Dajjal. Okey, semua masalah dalam dunia ni ada saja orang yang akan attribute benda tu kepada Dajjal. Saya perasan ada satu kesan negatif. Kesan negatif dia apa? Kita macam seolah-olah dilumpuhkan oleh konsep Dajjalism ini. Kenapa saya kata dilumpuhkan? Bukan bila kita dengar statement-statement seperti, oh ini dah akhir zaman, ini semua kerja Dajjal. Adakah dia memberikan kita semangat untuk buat perubahan kepada diri kita, kepada alam ini, tambah ibadah kita, kan, tambah usaha kita untuk memperbaiki bukan setakat ibadah kita tau, tetapi juga benda-benda luaran, iaitu tentang ekonomi dunia, kan, politik dunia, masyarakat, sosial dan sebagainya. Saya lihat ramai orang yang bercakap tentang, oh ini zaman Dajjal. It's very pessimistic, very pessimistic, dan seolah-olah macam nothing can change anymore. Kerana apa? Dajjal Allah yang hantar dan ini Dajjal yang buat, maka kita tak boleh nak tukar. Kita kena terima, kita kena pasrah. Seolah-olah benda ni ada at the background of our heads. So bila kita baca suratul Kahf ini, saya harap insya-Allah apa yang kita dapat kefahaman yang betul tentang bagaimana untuk lindung diri kita daripada Dajjal. Pertama dan utamanya sekali adalah dengan ilmu. That is the most important thing. Dan bila kita baca suratul Kahf, kita kena proaktif. Bukan jadi pasif dan dilumpuhkan dengan teori-teori akhir zaman yang semua orang nak campak. Betul tak? COVID-19 Dajjal, itu Dajjal, ini Dajjal. Dajjal ni macam jadi the force behind everything. Kan? Kita ni macam dah memperbesar-besarkan Dajjal di luar batasan kemampuan dia sebenarnya. Okay? Whether this is positive or negative, pada saya negative effect dia lebih besar. Okay? Negative effect dia lebih besar. Jadi sama-sama malam ni kita baca suratul Kahf insya-Allah.
Baik. Sebagai mukaddimah, bagi siapa yang pernah dengar saya punya perkongsian berkenaan dengan The Dead Sea Scrolls, The Dead Sea Scrolls ataupun Essenes, satu kumpulan yang bernama Essenes, ataupun Essenes. Saya pernah kongsi sebuah ceramah saya di Facebook saya. Bagi siapa yang pernah dengar, insya-Allah mungkin malam ni saya akan buat sedikit pengulangan, Tapi saya akan memberikan tambahan juga insya-Allah bagi yang dah pernah dengar supaya awak tak membuang masa. Sebagai memberikan kita satu point of interest bagi orang yang mungkin tak pernah dengar tafsiran ataupun tadabbur suratul Kahf ini ataupun surah ni baru bagi anda. Saya nak cerita bahawa dalam 10 ayat pertama terdapat satu mukjizat yang masya-Allah luar biasa. Mukjizat yang Allah sertakan dalam Al-Quran ini, dia bukan sahaja untuk sahabat Nabi ataupun orang dulu. Al-Quran la tanqadi ajaibuh. Al-Quran ini keajaiban-keajaiban dia tidak pernah berhenti. Maksud dia apa? Allah adil. Untuk umat Islam sepanjang zaman ada bahagian daripada mukjizat. Maksud dia sepanjang zaman umat Islam ni, sejak kewafatan Nabi Muhammad SAW, bagi siapa yang mengkaji, bagi siapa yang memikirkan, dia akan jumpa mukjizat baru dalam Al-Quran. Yes, mukjizat baru. Jangan takut dan jangan ingat mukjizat dah habis. Semua ulama dah habis kaji. Jangan kita anggap macam tu. Kajian harus diteruskan. Ada lagi rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran yang harus kita kaji. Dan bila saya sebut rahsia, bukan seperti rahsia seperti geng sebelah cerita. Rahsia yang saya maksudkan ini adalah rahsia yang memang ada dalam Al-Quran, memang jelas, yang boleh disingkap dengan disiplin ilmu. Bukan rasa-rasa, bukan mimpi-mimpi. Walaupun mimpi ada dalam Islam, tetapi mimpi juga ada disiplin dia. Mimpi yang berdisiplin kita terima, tapi mimpi yang tidak ada disiplin ilmu, tidak ada disiplin daripada apa yang diajar oleh para ulama muktabar kita, itu kita terpaksa ketepikan. Baik. Pada tahun 1947, para ahli arkeologis mereka telah menemukan satu penemuan yang dianggap sebagai one of the most important archaeological findings in the 20th century. Khususnya dalam bidang keagamaan. Sebab penemuan ini dia berkait dengan 3 agama besar dunia. Dia berkait dengan agama Yahudi, berkait dengan agama Kristian dan berkait dengan agama Islam. Apa yang ada dalam penemuan tersebut? Penemuan tersebut dinamakan sebagai The Dead Sea Scrolls. Kerana apa? Mereka menjumpai scrolls, makhtutat ataupun manuskrip yang berumur hampir 2000 tahun di dalam gua-gua di sebelah Laut Mati. Kawasan itu dipanggil sebagai Qumran. Qumran. Maka manuskrip tersebut dipanggil sebagai The Dead Sea Scrolls. Apa yang menarik tentang Dead Sea Scrolls ini? Yang menarik tentang Dead Sea Scrolls ini, dan saya berpegang pada pendirian ini selepas saya membuat perbandingan pandangan-pandangan yang berbeza tentang maksud Ar-Raqim, tentang maksud Ar-Raqim yang ada dalam suratul Kahf. Bagi siapa yang biasa baca suratul Kahf, dia tahu dalam 10 ayat pertama, khususnya ayat ke-9 itu ada lafaz Ar-Raqim. Ramai orang baca tapi tak berhenti tanya siapa atau apakah Ar-Raqim itu. Saya berpendirian dan berpandangan Ar-Raqim itu adalah The Dead Sea Scrolls. Tapi bila saya kata Ar-Raqim itu Dead Sea Scrolls, bukan bermaksud Dead Sea Scrolls, Ar-Raqim adalah keseluruhan Dead Sea Scrolls. That's not what I'm trying to say. Tapi sebahagian Dead Sea Scrolls that was uncovered, that were uncovered by the archaeologists adalah Ar-Raqim yang disebut di dalam suratul Kahf ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya akan jelaskan dengan lebih lanjut nanti. Yang menariknya, Dead Sea Scrolls ini dijumpai pada tahun 1947. Dan berlaku macam-macam usaha daripada berbagai pihak untuk menyembunyikan ataupun menahan pengeluaran Dead Sea Scrolls ini.
Dia dijumpai pada waktu itu Qumran di bawah jajahan siapa? Di bawah wilayah Jordan. Tapi berlaku peperangan di antara Israel dengan Arab pada waktu itu, maka beralih kepada penguasaan Israel. Jadi ada 3 golongan yang cuba nak mengambil, iaitu pertama sekali golongan Kristian, kemudian golongan Yahudi, and of course umat Islam. Tapi akhirnya sekarang ini jatuh ke tangan orang Yahudi. Manuskrip ini mengambil hampir 30 tahun untuk sebahagiannya dikeluarkan. Parts of it. It took around 30 years ataupun 20 plus years. Dan versi penuh, didakwa versi penuh, saya tak kata confirm versi penuh sebab masih ada keraguan di kalangan para pengkaji. Betul ke yang keluar itu versi penuh? Mereka dakwa versi penuh keluar pada tahun 1991. Bayangkan daripada 1947 sampai 1991. Apa yang ada dalam Dead Sea Scrolls itu yang berkait dengan Suratul Kahf, yang berkait dengan Nabi Isa, yang berkait dengan Dajjal, yang berkait dengan akhir zaman, yang cuba disembunyikan oleh sebahagian pihak. Ustaz ni berkonspirasi teori pula. Tadi dia kata jangan, itu Dajjal, ini Dajjal kan. Okey, ini bukan saya yang cakap. Ini antara pengkaji-pengkaji penting kepada Dead Sea Scrolls ni yang cakap. Antaranya adalah Robert Eisenman. Robert Eisenman ni adalah seorang scholar, biblical scholar daripada Amerika Syarikat. Dialah antara orang, dia dengan seorang profesor lain, Philip Davis nama dia, mereka lah orang yang berjasa untuk menekan ataupun to pressure the Israeli government untuk release the Dead Sea Scrolls. Okey, bayangkan 1991 baru rilis. Itu adalah hasil tekanan daripada Robert Eisenman dengan kawan-kawan dia. Boleh rujuk buku Robert Eisenman, Dead Sea Scrolls Uncovered. Okey, dalam muka surat 10 dia ada sebut dia minta izin salah seorang orang bertanggungjawab, orang Yahudi yang bertanggungjawab menjaga Dead Sea Scrolls tersebut. Apa jawapan Yahudi itu kepada mereka? You will never see this in your lifetime, dia kata. Maksud dia, kamu tak akan lihat benda ni di zaman di waktu kehidupan kamu. You will not see this in your lifetime. Dia kata macam tu. Tapi akhirnya daripada tekanan scholars dunia, akhirnya mereka terpaksa keluarkan. Apa yang ada dekat dalam? Apa yang disebut oleh Robert Eisenman? Robert Eisenman ni dia mengatakan bahawa kandungan the Dead Sea Scrolls, its ethos is Islamic. Ethos ni maksud dia punya bau dia punya latar belakangnya, dia punya pengisian utamanya ataupun isi dia adalah Islamic. Golongan yang menulis Dead Sea Scrolls tersebut, yang tinggal dekat dalam gua-gua di Qumran itu, mereka ni membawa Islamic ethos. Ini yang dikatakan oleh Robert Eisenman. Jadi kita faham apa sebenarnya yang cuba disembunyikan oleh sebahagian pihak supaya ia tidak tersebar ke seluruh dunia. Okey. Golongan Kristian mengatakan bahawa Dead Sea Scrolls ini, sepatutnya menyokong mereka. Okey, itu harapan pertama mereka. Tetapi bila dilihat Dead Sea Scrolls, ni boleh baca lagi satu buku, The Dead Sea Scrolls Deception. Okey, Michael Bajan kalau tidak silap saya nama dia. Dia kata, kalau kita lihat dalam Dead Sea Scrolls ini, dia punya pengisian tak selari dengan the mainstream Christianity. Sebaliknya, dia selari dengan bukan mainstream Christianity, tetapi selari dengan early Christianity. Early Christianity. Maksudnya Christianity yang awal, sebelum tertubuhnya Church of Christianity dan sebagainya. Maksudnya diorang pun ada konsep salafus soleh lah. Ini sama dengan versi salafus soleh mereka. Tetapi tak sama dengan apa yang dibawa oleh Paul. Apa yang dipanggil sebagai the Pauline Christianity. Sebab apa? Sebab Nabi Isa diceritakan dekat dalam Dead Sea Scrolls tersebut bukan divine. Dia ni tidak ada sifat ketuhanan, tetapi sebagai seorang manusia. Sebagai seorang teacher of righteousness. The teacher of, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam ya. Baik, the teacher of righteousness. Dan tidak ada elements of divinity kepada Jesus di dalam Dead Sea Scrolls tersebut. Itu yang membuat Eisenman kata the ethos is Islamic. Bukan tu saja, ada banyak lagi
faktor yang menunjukkan bahawa Ar-Raqim itu adalah Dead Sea Scrolls. Okey, dan Ashabul Kahfi yang disebut dalam Al-Quran ni adalah golongan Essenes. Essenes kalau nak secara baku lah kan, Essenes. Okey. Bagi siapa yang boleh baca bahasa Arab, awak boleh rujuk seorang pengkaji, nama dia Zahidah Atiyah. Dia ni lelaki tapi nama dia Zahidah Atiyah. Betul. Dead Sea Scrolls Deception by Michael Bajan. Betul, Muhammad Yusri. Zahidah Atiyah ni, dialah orang pertama yang saya tahulah yang mengeluarkan teori ini, dan saya lihat kajiannya agak mantap. Okey. Dia kata tidak ada yang lebih tepat kecuali The Caves of Qumran and the Dead Sea Scrolls untuk menunjukkan bahawa itulah yang disebut dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Kerana persamaan dia sangat ketara. Persamaan dia sangat ketara. Ismail Saleh. Okey. Assalamualaikum. Ada yang bawa teori-teori macam-macam. Ada kata dekat Jordan, ada kata Ephesus dan sebagainya. Tapi tidak ada kandidat yang disenaraikan itu yang kita kata fit hampir 100%. Fit hampir 100% dengan ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Suratul Kahf. Okey. Sebelum tu izinkan saya bercerita sikit tentang Essenes ni. Lepas tu kita akan masuk dalam Suratul Kahf ya. Ini sebagai betul. Fathin Artini Zahidah Atiyah. Dia ni lelaki. Okey, tapi nama dia macam perempuan. Dia ada tulis 2 buah buku, tapi saya tak ada 2 buah buku tersebut. Bagi siapa yang ada mungkin boleh kongsi dengan saya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan Essenes ni penting untuk kita faham. Sebab mereka ini hidup 300 tahun sebelum Nabi Isa. Okey, hidup 300 tahun sebelum Nabi Isa, sehinggalah hampir berapa puluh tahun selepas Nabi Isa. Ini the range of time yang diberikan oleh para pengkaji. Antara 300 tahun lebih sebelum Masihi, iaitu before Christ, BC, kepada AD ataupun 100 AD. Itu range yang pengkaji katakan. Jadi menarik. Mereka ni adalah anak-anak muda yang hidup sebelum kedatangan Nabi Isa. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi Isa sebenarnya. Mereka adalah golongan Yahudi yang berpegang teguh kepada ajaran asal Nabi Musa, okey, dan menanti kehadiran Al-Masih wa Isa bin Maryam. Samalah seperti kita hari ini sedang menunggu kedatangan Nabi Isa. Sebab tu, ini semua petanda-petanda bagi siapa yang nampak, menunjukkan bahawa it is right, it is the Essenes, it is the Dead Sea Scrolls. Kita pun tengah tunggu Nabi Isa, betul tak? Diorang pun tengah tunggu kedatangan Nabi Isa yang pertama. Kita menunggu kedatangan yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi golongan Essenes ni, apa dia buat dekat dalam gua tu? Kalau kita baca tafsiran para ulama kita, Ashabul Kahf ni, kenapa dia orang lari masuk gua? Kerana mereka were persecuted. Okey, mereka ditindas. Bahkan ada riwayat mengatakan mereka ni dibunuh dan sebagainya oleh raja-raja zalim pada waktu tu yang membenci agama tauhid. Mereka menyebarkan agama syirik pada waktu itu. The Roman Empress pada waktu itu musyrikun, dia politis. Dia orang tak suka tauhid. Dia orang tak suka apabila orang-orang Yahudi itu bercakap akan datang seorang Al-Masih kepada mereka yang akan membawa agama tauhid, akan memperkukuhkan agama tauhid. Jadi mereka ditindas teruk. Jadi mereka terpaksa lari ke gua-gua tersebut, dan mereka bukan lari sehelai sepinggang. Mereka lari masuk ke gua tersebut membawa manuskrip yang sebahagiannya saya yakin adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum. Okey. Mereka bawa manuskrip tersebut, bawa masuk gua untuk dilindungi dan untuk disampaikan kepada generasi yang datang selepas itu. Itulah yang disebut sebagai Ar-Raqim. Ini juga ada banyak kita boleh belajar. Kita hidup dalam sebuah zaman banyak benda kita nak kena selamatkan. Okey, dan dia terletak dalam bahu anak-anak muda. Bila kita sebut anak-anak muda, bukan pada umur sahaja, tapi pada jiwa. Okey, nanti saya akan cerita lebih panjang apa maksud fatah di situ. Okey, ejaan Essenes adalah Essenes, Essenes ataupun Essenes. Dia sebenarnya adalah Isawi, Isayim. Kalau dalam bahasa Hebrew dia dipanggil Isayim.
Dan saya rasa saya orang pertama kot yang mengatakan atheism ni sebenarnya daripada Isa. Sebab dia punya tu very striking. Kalau lihat bahasa Hebrew, atheism, orang-orang Isa. Isa ni apa? Isa. Dia adalah orang-orang Isa. Mereka adalah orang-orang yang menunggu Isa. Itu salah satu bukti juga yang menunjukkan bahawa nama sebenar Nabi Isa adalah Isa bin Maryam. Isa. Bukan Jesus. Bukan Joshua. Tetapi Isa seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, Aeschines ni dia lari. Dia bukan setakat ditindas oleh golongan emperor pada waktu itu. Tetapi mereka juga ditindas ataupun ditekan oleh dua mazhab Yahudi pada waktu itu. Iaitu golongan Farisi dengan golongan Sadukis. Dua-dua nama ni ada dalam Bible. Ada diceritakan dalam New Testament. Bagaimana Nabi Isa selalu mengkritik mereka. He always criticizes the Sadukis and the Pharisees. Pharisees ni siapa? Golongan ulama yang terlalu memberat-beratkan masyarakat dengan hukum hakam yang melampau-lampau. Okey, dengan hukum hakam yang melampau-lampau, dan mereka dikritik teruk oleh Nabi Isa pada waktu itu kerana mereka adalah ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka cakap sahaja tetapi tidak amalkan. Okey, mereka sendiri tidak mengambil manfaat daripada agama Allah dan mereka menutup orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah. Jadi kritikan Jesus dalam Bible ni adalah sangat keras. It was very, very harsh kepada golongan Pharisees. Itu golongan Pharisees. Dia golongan ulama yang keras hati. Okay, golongan ulama yang sibuk dengan benda-benda luaran hingga lupa dalaman mereka. Salah satu dialog antara Jesus Christ dalam Bible. Saya sebut Jesus Christ sebab wallahu alam riwayat itu betul ataupun tidak untuk kita nisbahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pernah makan dengan mereka. Jesus Christ pernah makan dengan mereka. Okey. Dan mereka ni bila makan dia basuh tangan. Bukan sekat basuh tangan daripada pergelangan ni. Dia basuh daripada siku. Maka Nabi Isa tegur benda tu. Dan Nabi Isa bukan menyindir lah, mengkritik dia orang. Kamu ni sibuk membasuh pinggan, mangkuk, tangan kamu basuh sampai ke siku. Tapi dalaman kamu tidak bersihkan. Jadi itu petanda bahawa golongan Pharisees ni adalah golongan ulama yang keras. Golongan ulama yang sibuk dengan luaran sehingga lupa apa yang disebut sebagai justice, mercy dan juga wisdom. 3 perkara yang dikritik oleh Jesus Christ dalam Bible itu, 3 benda ni. Ini adalah peringatan kepada kita semua. Golongan ilmuwan yang mengajak agama, yang orang lihat sebagai golongan ulama, ya, jangan terlalu beku dan keras. Jadi jangan lupa tujuan agama ini adalah rahmah. Tujuan agama Islam adalah keadilan. Tujuan agama Islam adalah untuk mengajar hikmah kepada manusia. Jangan sampai kita disibukkan oleh benda-benda kecil. Benda-benda kecil. Benda besar tak ada masalah. Penting. Benda-benda kecil sampai menenggelamkan perkara-perkara yang besar. Okey. Ada banyak pandangan. Betul. Banyak pandangan ni dikongsi oleh saudara Luqman. IB mungkin. Ada kata Rakim tu nama anjing. Ada kata nama papan yang tertulis. Tapi saya nak tambah lagi satu pandangan yang mengatakan bahawa Rakim itu nama tempat mereka tu. Okey. Dan pendapat yang ketiga adalah Dead Sea Scrolls. Rakim tu merujuk. Itu bukan pandangan saya sahaja. Kalau buka tafsir Ibn Kathir, kalau buka tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada juga disebutkan bahawa Ar-Rakim itu bermaksud makhtutat. Okey, jadi pandangan ini bukanlah satu pandangan yang betul-betul baru sebenarnya. Dia dibina daripada pandangan ulama yang sebelum. It was referring to al-makhtutat. Okey. Jadi itu golongan yang pertama, Pharisees. Mazhab yang kedua dipanggil Sadukis. Sadukis ni pula satu hal. Dia adalah golongan agamawan yang bersifat aristokratik. Dia orang ni agamawan yang ada political power. Dalam masa yang sama, dia orang punya aliran adalah aliran liberal. Mereka adalah golongan Yahudi yang sudah tidak percaya kepada asas-asas rukun iman. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Mereka tak percaya kepada malaikat. Tidak lagi percaya kepada roh dan sebagainya. Dia become very, macam kita sebut hari ini, progressive liberal Muslims lah. Yang ekstrim di kalangan mereka, yang dah tak percaya ghaibiyat.
Mereka hanya pegang pada Quran. Sama juga macam Saduqiyun pada zaman itu mereka hanya pegang kepada the written Torah sahaja. Mereka buang segala oral tradition, mereka ketepikan segala pandangan-pandangan lain. Kata Quran saja. Macam golongan tertentu hari ini Quran saja, Quraniyun. Hadis pun mereka ketepikan dan sebagainya. Jadi golongan Saduqis ni the liberal ones. Jadi di celah-celah kedua ini timbul satu kumpulan yang bernama Essenes. Apa mereka nak? Mereka nak kembali kepada tradisi ataupun ajaran Nabi Musa yang sebenar. Sebab dia kata benda ni semua dah clouded. Makhtutat tu maksud dia manuskrip. Hadri Tirmizi. Makhtutat tu manuskrip. Jadi apa tadi saya cakap? Okey. Jadi di celah-celah ini keluar Essenes untuk menjauhkan diri daripada pelampauan kedua-dua kumpulan ini. Dan mereka of course ditindas oleh kerajaan pada waktu itu dan juga ditindas oleh golongan agamawan pada waktu itu hinggalah mereka terpaksa melarikan diri. Okey. Cukup sebagai mukadimah. Tanpa membuang masa, kita masuk kepada ayat pertama. Terima kasih bagi yang tuliskan nota. Inilah antara rahmah PKP. Okey. Rahmah dia adalah kita dapat banyak masa untuk belajar sebenarnya. Saya sendiri dapat banyak masa membaca, dapat banyak masa berfikir, kan. Di sebalik krisis ada hikmah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita doakan mereka-mereka yang sedang berusaha on the front lines untuk melindungi dunia, Malaysia, mana-mana negara daripada COVID-19 ini. Semoga Allah lindungi anda, keluarga anda, Allah rahmati anda. Bagi siapa yang sudah syahid dalam usaha melindungi orang lain, dia syahid, kita doakan Allah berikan syurga tertinggi kepada mereka. Dan bagi kita ni yang tak tahu nak buat apa, sumbangan kita adalah duduk diam-diam kat rumah. Okey, duduk diam-diam kat rumah. Kalau niat, ya Allah, aku duduk diam-diam kat rumah ni untuk tidak menyebarkan mudarat kepada orang lain, insya-Allah dapat pahala. Okey. Menarik Suratul Kahf ni, ada macam-macam ni. Kalau kita kaji sama-sama, dengan syarat kita kena seimbang di antara belajar daripada para ulama, dalam masa yang sama kita kena gerakkan akal fikiran kita. Jangan takut. Kalau awak fikir, awak kaji dan kajian awak tidak melanggar dapatan para ulama, jangan takut. Kongsi. Okey? Dan kalau ada sokongan daripada para ulama lain, lebih baik. Kadang-kadang kita takut nak tadabbur Quran kerana apa? Sebab dimomok-momokkan oleh sebahagian pihak. Jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai. Akhirnya kita jadi takut dengan Quran ini. Bila dah takut, kita retreat. Retreat sampai ke mana? Alah, aku baca Quran je lah. Sebut Quran sajalah. Betul tak? Kita takut nak membaca Quran sebenar-benar bacaan. Jadi apa kita buat? Kita sebut saja Quran. Bila tanya makna, oh saya tak layak. Saya tak faham. We don't have enough time, Muslims. Kita tak cukup masa. Allah dah kasih kita Quran dah lama, 1400 tahun. Adakah umat Melayu masih terkunci daripada tadabbur Al-Quran? Pada pandangan saya, ya. Hanya golongan tertentu saja yang faham Al-Quran. Kenapa? Quran ni untuk semua orang. It is for every one of us. Tapi of course, nak faham Quran kena ada disiplin. Belajar. Bila dah belajar, dah ada kunci. Bismillah, tadabbur. Periksa dengan ulama. Cek, muzakarah. Kan? Lepas tu kembangkan ilmu. Quran ni adalah a seed of knowledge. It's a seed of knowledge. Macam-macam ada dekat dalam. Okey. Kita mula dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam kitab itu 'iwaj. 'Iwaj itu apa? Bengkang-bengkok. Apa maksud bengkang-bengkok di sini? Oh, okey. Sebelum kita kena mula dengan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ni kita banyak puji. Puji tu, puji ini, puja tu, puja ni. Tapi perasan tak? Pujian ini mahal harga dia. Sebab tu ada sebahagian orang ni dia susah nak memuji. It's very difficult. Okey. Betul-betul bernilai baru dia puji. Sebab kalau terlalu banyak puji tak kena tempat, pujian itu hilang nilai. Okey. Yang paling layak dipuji of course sudah tentu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang paling indah, yang paling berkuasa, yang paling bijaksana.
Dan di sini kita dengan seluruh jiwa dan raga kita sebut alhamdulillah. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran itu sendiri. Kan? Al-Quran adalah surat Allah, message Allah kepada kita. Walam yaj'allahu 'iwaja. Tak ada bengkang-bengkok. Baik. Ulama mentafsirkan, kalau kita rujuk tafsir Ibn Kathir, ya. Iwaj dekat sini bermaksud tanaqud. Okey, Ibn Ashir pun kata benda sama. Tak ada tanaqud. Dalam Quran ini tidak tanaqud. Ini penting ya untuk kita belajar. Sebab dalam ayat yang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quran? Kerana kalau Al-Quran ini datang daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan jumpa di dalamnya percanggahan yang banyak. Itu litmus test. Litmus test. Allah tidak boleh contradict himself. Okay? He is Allah. Kalau Allah contradict himself, maksud dia jahil. Dia jahil. Allah tidak Arkam Nurdin. Tahniah bagus. Ada tafsir kat depan, boleh betulkan saya sikit kalau saya silap. Okey, kita tadabbur sama-sama. Ya, hadis riwayat Muslim, man hafiza 10 ayatin min awal suratul Kahf usima min ad-dajjal. Okey. Betul, Quran adalah surat cinta daripada Sang Pencipta. Jadi tidak ada tanaqud dalam Al-Quran ini. Lagi satu, okey. Sebelum tu, bila kita sebut pasal tanaqud ini, bagi siapa yang belajar ilmu mantik ataupun ilmu logik ataupun juga ilmu kalam, dia akan banyak guna qanun tanaqud. Untuk mematahkan hujah lawan, kita kena guna qanun tanaqud. Okay? The law of contradiction. Bahkan dalam ilmu logik hari ni, kalau diajar di universiti-universiti, ada diajar law of contradiction. Itu petanda paling senang sekali untuk kita tahu sebuah hujah itu. Allah juga menggunakan kayu ukur yang sama. Allah mengajar kita untuk use this. If it contains contradiction, then it is not from me. Okay? Jadi kita sebagai manusia pun kita kena bersihkan akal kita daripada percanggahan. Try our best. Kita tak boleh nak bebas 100% sebagai manusia. Tapi Allah kata Quran dia bebas percanggahan. Itulah maksud lurus. Dan lagi satu maksud lurus kalau kita lihat. Kalau kita fikirkan, lurus ni bermaksud apa? Bila awak mula sampai ke hujung perjalanan awak, awak dah tahu. You can see your destination. From the very day you begin your journey, you can already see your destination. Betul tak? Itu jalan yang lurus. Al-Quran, Islam ini adalah agama yang dia bukan banyak selikoh tau. Bila banyak selikoh, awak tak tahu what comes after this. Anytime a surprise can just spring out of nowhere. Betul tak? Quran ni, Islam ni dia jelas. Benda serius. Bila kita sebut tentang benda serius, of course in our life we need some surprises. Tapi bila kita sebut tentang perjalanan hidup manusia ni, dia adalah clear. Allah kata kamu beriman, kamu buat baik, kamu akan dapat syurga, kamu akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. It's very straightforward. Dia lurus, tapi dia bukan lurus bendul. Okay? Islam atau Al-Quran adalah kitab yang lurus, tetapi bukan lurus bendul. Bukan lurus bendul. Jangan pula kita ambil lafaz mustaqim, oh agama lurus, tak apalah lurus bendul. Tidak. Okay? Kita harus menggerakkan akal fikiran kita. Umat Islam harus menjadi umat yang orang segan dengan kemampuan berfikir kita. Okay? Seperti umat Islam terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Qayyim. Okay. Qayyim ni sebagian ulama mengatakan mustaqim. Dia bermaksud lurus. Tapi Ibn Ashur tidak setuju. Dia kata kalau benda itu pengulangan, okay, sorry bukan Ibn Ashur, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata qayyim tak sama dengan iwaj. Kalau iwaj itu lurus, qayyim itu juga lurus. Sekejap saya tengok mutawatir ke Al-Quran Ustaz. Kalau ulama khilaf dalam memahaminya, maaf tanya. Kemutawatiran Al-Quran itu adalah pada kita sebut sebagai tulisan dia, kan, bacaan dia, dan tak semua kefahaman dalam Al-Quran ni mutawatir. Tapi ada yang mutawatir lah. Contoh seperti suratul Ikhlas, okay? Ayat-ayat muhkamat. Ya? Ayat muhkamat ni memang mutawatir ma'nan wa mutawatir
lafzan wa mutawatir qira'atan. Okey, tapi masalah sebahagian ayat-ayat mutasyabihat ini, sekat-sekat, maksud sekat-sekat tu apa? Saya punya video start-start ke? Muslim Abdullah, sila jelaskan maksud sekat-sekat. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran ni mutawatir secara zahir dia. Maksud dia, makna dia, of course tidak semua yang mutawatir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak biarkan kita berfikir. Bayangkan kalau semua sudah dijelaskan 100%. Betul tak? Jadi kita tak perlu berfikir lagi. Allah nak kita berfikir. Allah nak kita tadabbur. Jadi ada sebahagian rahsia itu disembunyikan supaya manusia berfikir. Okey. Betul? Qayyim itu bermaksud lurus, benar, dan macam-macam makna lagi. Jadi qayyim ada dua maksud. Yang satu bermaksud lurus juga. Okey. Satu lagi, qayyim ni bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala, Quran ni adalah sebuah kitab yang sentiasa menjaga kemaslahatan umat Islam. Itu qayyim. Al-qaim, dia yang sentiasa menguruskan, menyelesaikan masalah masyarakat Islam. Maksud dia semua permasalahan secara umum ada dalam Al-Quran. Okey. Sekat-sekat tu maksud dia sangkut-sangkut, saya faham. Cuma apa benda yang sekat-sekat sangkut-sangkut? Video ke apa? Cuba keluar dan masuk semula. Saya ke awak komen kepada orang yang komen tu? Bagi yang kata sekat-sekat tu, cuba awak keluar masuk balik. Saya punya internet tengah lancar sekarang ni. Oh, saya punya live sekat sekali. Sekat-sekat. Setuju ke yang lain? Sekejap, saya nak tanya. Saya punya video sekat-sekat ke sekarang ni? Video jelas kan? Tak ada sekat-sekat kan? Jadi saya punya video okey ni. Teringat kelas tafsir Ustaz setiap Selasa malam. Ustaz Faizuddin. Marhaban bikum. Ustaz teruskanlah kat Singapura. Ya. Okey je kan? Okey. Jadi saya teruskan ya. Liundhira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Quran ini untuk memberikan peringatan, liundhira ba'san syadidan, amaran tentang ba'san syadidan. Ba's ni, of course kalau kita lihat tafsir-tafsir, ada kata ba's ni maksud dia kesakitan ataupun azab, dan azab yang dahsyat ini sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi of course kalau boleh jamakkan, kita jamakkan sekali. Ulama mengatakan bahagian mereka ba'san syadidan ni berlaku di dunia dan akhirat. Allah boleh saja menimpakan musibah dan laknat dan ba's yang syadid di dunia dan juga di akhirat. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, dan juga memberi berita gembira. Dan juga memberi berita gembira kepada siapa yang beriman dan beramal soleh bahawa mereka akan mendapat ganjaran yang baik. Okey. Ada ramai juga kata tersekat-sekat ni. Bila masuk keluar balik okey tak? Arkam Nurdin. Bila masuk okey tak? Sekat-sekat lagi tak? Tafsir ada macam-macam lah. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i, kan? Kalau nak kira tafsir Isyari ni, of course saya cenderung mengatakan bahawa dia bukanlah tafsir yang mu'tabar. Okey, bukanlah tafsir yang mu'tabar, tafsir Isyari itu. Tafsir batini lagi lah. We should throw it out of the window. Itu bukan tafsir pun, itu tahrif. Okey, secara umum itulah tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i. Bil ma'thur ni maksud dia berasaskan dia tak banyak kasih pandangan, dia tak banyak cerita daripada pemikiran dia, rujuk Quran dengan sunnah. Maksudnya tafsir Quran dengan Quran, ataupun tafsir Quran dengan hadis, ataupun tafsir Quran dengan athar daripada para sahabat Nabi SAW. Bil ra'i itu bermaksud dia ada banyaklah sedikit pandangan dia. Kalau kita lihat tafsir bil ra'i ni macam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Banyak pandangan dia dimasukkan macam-macam falsafah dan sebagainya. Jadi banyak ra'yun dalam situ.
Okey. Jadi kita sambung. Kita tengok ayat kedua ni, Allah bercerita bahawa Al-Quran ni datang untuk bagi amaran dan juga bagi berita gembira. Betul tak? Ini penting. Agama Islam adalah agama yang seimbang. Agama Islam adalah agama yang adil. Agama Islam bukan agama yang hanya bercakap tentang cinta dan kasih sayang sahaja. Itu penting. Tetapi jangan lupa bahagian keadilan. Jangan lupa bahagian amaran. Sebolehnya kita nak kena seimbangkan. Okey? Agama Islam memberi amaran dan juga memberi berita gembira. Don't only speak about love and peace. Betul, manusia hari ini memerlukan lebih kasih sayang, lebih memerlukan mendengar tentang kasih sayang Islam. Tapi jangan lupa, keadilan Islam juga adalah sebahagian kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ada seorang scholar ni, saya suka kata-kata ni, dia kata, the knife of the surgeon is mercy. Okay, the knife of the surgeon is mercy. Pisau pembedah juga adalah kasih sayang. Betul tak? Tapi orang yang singkat kefahaman dia akan lihat pisau itu sebagai sesuatu yang tidak disukai. Pisau ni memotong, tapi kadang-kadang kerana sayang terpaksa dipotong, dibedah dan dikeluarkan penyakit itu. Baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut beriman dan beramal soleh. Ini sangat penting. Benda ni benda basic, tapi kita kena cerita balik. Sebab kadang-kadang umat Islam terlupa benda ni. Sebab tu ada kita dengar orang yang cerita dia amal soleh saja. Buat baik. Tapi bila dicek iman, macam-macam benda bukan-bukan. Ya? Ditelannya. New Age filosofi ditelannya. Kan? Falsafah Neoplatonism pun ditelan sekali. Kan? Falsafah emanation pun ditelan sekali. Falsafah-falsafah yang kita lihat tidak ada dasarnya dalam agama kita pun ditelannya sekali. Dan dia sibuk buat baik. Buat baik penting, tapi jangan lupa iman dulu. Allazina amanu wa amilus salihat. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Iman betul, amal betul. Ini dua syarat masuk syurga. Itu rumusan dia. Okey? Jangan sahaja iman tapi tak buat amal, ataupun amal tapi iman ada problem. Kita adalah umat yang jaga kedua-duanya sekali. Kalau umat dunia hari ini, of course, they don't speak much about faith anymore. They don't speak much about belief system, about right and wrong. You can believe whatever you want to believe in. It's relativity of truth. Kan? Why should anyone come to anyone else and say you have to correct your belief system? Dunia dah tak kisah tentang kepercayaan, tapi dunia masih kisah tentang buat baik. Buat baik ni saya yakin sampai akhir zaman tak akan hilang. Tapi yang akan tergugat dulu adalah keimanan. Sebab iman ni benda yang kita tak nampak. Ada orang yang buat baik tapi tak ada iman. Masuk akal ke buat baik tak ada iman? Masuk akal. Maksud dia buat baik bukan kerana dia percayakan Allah, bukan kerana dia nakkan pahala daripada Allah, nakkan kasih sayang Allah, tapi mungkin nakkan nama daripada orang lain. Mungkin nakkan pandangan orang, mungkin itu dia punya keseronokan. Betul tak? Jadi sebab tu kena ada iman dan kena ada amal soleh. Kita kena gandingkan sama-sama. Dan apa makna iman? Al-i'tiqad al-jazim al-mutabiqu lil waqi'. Satu pegangan, satu kepercayaan yang benar-benar kukuh, yang selari dengan hakikat, yang selari dengan realiti. Maksud dia iman ni bukan rasa-rasa tau. Awak rasa strawberry, saya rasa strawberry. Bukan. Okey? Iman ni adalah satu pegangan yang selari dengan hakikat. Okay, it is in line with reality, in conformity with reality. Jadi kita kena cek kepercayaan kita ni berasaskan ilmu ataupun tidak, atau kita mengikut saja. Mengikut termasuk iman ke tidak? Boleh ke orang yang taklid itu ada i'tiqad yang jazim? Orang yang mengikut-ngikut saja, boleh tak dia ada kepercayaan yang kukuh? Boleh ke? Dia ada kepercayaan yang kukuh tapi bukan kepada kepercayaan dia sendiri. Dia percaya pada orang yang ajar dia tu. Tapi hakikatnya kita kena percaya kepada kepercayaan kita. We have to have a strong belief system of ourselves. Bukan ikut-ikut orang. Jadi dalam bab akidah asas tak boleh taklid. Dalam bab akidah asas tak boleh taklid. Dalam akidah-akidah yang mungkin ranting-ranting yang kecil-kecil nak taklid itu, pilihan awak. Tapi akidah asas, you have to know it yourself. You have to believe it yourself. You have to have the evidence for it yourself. You tak boleh kata saya percaya sebab guru saya ajar. Kenapa awak percaya guru awak? Sebab guru saya orang baik. Kan? Tak boleh macam tu.
Awak kena tahu kenapa awak percaya pada Allah. Kenapa awak percaya pada hari kiamat? Kenapa awak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kena ada mutabaqah dengan waqi'. Itu penting sekali. Okey, and sudah tentu iman bermaksud tasdiq bil qalb, kan? Wa talaffuz bil lisan wal amalu bil jawarih. Maksudnya apa? Iman itu adalah tasdik, membenarkan di dalam hati, dan kita sebut dengan lidah kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, anna muslim, kan? Mukmin billah, mukmin bi rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama kita sebut apa? Kita buat apa? Al amal bil jawarih. Anggota tubuh kita kena buat kerja, kena buat amal. Ada satu golongan di kalangan umat Islam yang mengatakan bahawa tak perlu beramal, yang penting iman sahaja. Okey, tidak. Iman dan amal ini dia saling bergandengan. Makithina fihi abada, kan? Makithina fihi abada ni maksud dia kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Baik, ini penting. Dan memberi amaran kepada mereka-mereka yang berkata Allah mengambil anak. Allah sebut dekat sini walad. Okey. Dalam ayat lain bila Allah bercerita berkenaan dengan golongan musyrikun, Allah kata mereka ni menuduh Allah ada anak-anak perempuan, banat. Okey, mengambil banat. Bila kita jumpa perkataan Allah mengambil walad dalam Al-Quran, kebanyakannya merujuk kepada golongan Kristian. Tetapi ayat ini bukan sahaja terhad kepada golongan Kristian, tapi dia lebih menunjuk kepada golongan Kristian. Dan saya lebih cenderung mengatakan bahawa Suratul Kahf ini, dia banyak sebenarnya ayat-ayat yang merujuk kepada golongan Kristian. It is talking to them directly. Sebab dia berkait rapat dengan Nabi Isa. Berkait rapat dengan Dajjal. Dan menariknya tak ada sebut pun Dajjal dalam Suratul Kahf. Tak ada sebut pun Nabi Isa dalam Suratul Kahf. Betul tak? Tapi yang faham-faham lah. Dia punya bertanda sangat kuat. Okey, bertanda dia sangat kuat. Jadi golongan yang mengatakan Allah ada anak ni ada macam-macam golongan. Yang paling come to our mind ada Christians. Dalam dunia hari ini, cuba kita cek. Siapa? Golongan mana yang sibuk kata Allah ada anak? Dan Hindu, mereka tidak terkenal dengan itu. Okey, dia sebut konsep deities, diorang ni, dewa-dewi. Golongan atheist, of course lah, tak payah cakap lah. Buddhis, diorang tak kata Tuhan ada anak. Ada sebahagian segmen tak kata ada Tuhan pun. Okey, philosophical atheism lah sebagian orang kata Buddhism ni. Oh, it's just a philosophy. Jadi agama apa yang terkenal mengatakan Tuhan ada anak sekarang ini? Kalau zaman Nabi SAW, okay, ada golongan musyrikun, okay, ada juga golongan Kristian. Tapi golongan musyrikun menisbahkan banat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lebih cenderung mengatakan sebab melihat pandangan-pandangan para ulama, okay, ini merujuk sebenarnya kepada golongan Kristian, tapi bukan kepada mereka secara terhad. Apa maksud Tuhan mengambil anak? Okay. Now, sebut perkataan walad ini. Apa beza apa beza anak dengan bapa? Kalau secara kiasan Nabi Isa ni son of God, ya. Ini perdebatan antara golongan Kristian awal. Son of God tu kiasan ataupun secara hakikat? Okey, sebahagian pihak golongan Arius kalau tak silap saya mengatakan bahawa itu hanya kiasan. Dia bukan son of God secara hakikat. Kan? Bukan son of God secara hakikat. Walad dekat sini yang keluar daripada Tuhan itu adalah juga Tuhan. Bahkan tidak lebih kurang daripada sumber yang awal tersebut. Ini jugalah yang dikatakan oleh falsafah Neoplatonism dengan konsep emanation mereka, yang kemudiannya diambil oleh sebahagian golongan sufi-sufi batini dan jadikan konsep tajalli, jadikan konsep tanazzul, apa dipanggil sebagai descent, okay? Descent of God, daripada the one turun sampailah jadi alam jasad. Walad ini kalau kita lihat keluar daripada bapaknya, kita tak boleh kata dia 100% bapak dia, dan kita pun tak boleh kata dia tak ada kaitan langsung dengan bapak dia. Sebahagian bapak dia ada dalam dia. Ini problem perkataan walad ini. Dan kalau kita lihat sistem emanation Neoplatonism,
dan sistem tajalli juga, ataupun al-faid, yang dipegang oleh ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Farabi, konsep al-uqul al-asharah, the ten intellect. Kita lihat mereka juga membawa konsep yang sama sebenarnya. Sebab tu saya kata agama Kristian ini dirosakkan oleh Neoplatonism. Konsep logos itu, al-aqlul awal itu, yang telah mendatangkan fitnah kepada identiti Nabi Isa, sehingga Nabi Isa dikatakan sebagai logos, the word of God. Dan fitnah yang sama dengan falsafah yang sama ditimpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan konsep haqiqah Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ibn Arabi mengatakan dengan jelas bahawa konsep itu datang daripada al-aqlul awal. Al-aqlul awal ini dibawa oleh siapa? Oleh Neoplatonism, oleh Plotinus. Konsep yang sama cuba nak dibawa masuk untuk merosakkan sekali agama Islam. Kalau mereka cuba menuhankan Nabi Isa dengan konsep logos itu, ada juga sebahagian pihak yang cuba meninggikan Nabi melebihi tahap dia seorang Nabi sebagai seorang manusia dengan konsep logos dan konsep al-aql awal juga. Jadi bila sebut konsep walad ini, Tuhan, daripada Tuhan keluar the first being. Kalau dalam versi Sufi dipanggil Nur Muhammad keluar dulu. Awak sedar ataupun tidak, golongan Kristian juga ada konsep yang sama. Mereka kata Jesus is the first creation, the first thing that emerged from God. Mereka mula bercakap benda-benda macam ni selepas terpalit dengan Neoplatonism. Seperti mana umat Islam juga mula bercakap tentang hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, selepas terpalit dengan Neoplatonism. It is the same thing. Kita masuk dalam lubang biawak yang sama. Ya, betul. Ini berkait dengan konsep wahdatul wujud. Okay? Manunggalung kaulu gusti. This philosophy is actually global. Dia global. Banyak tradisi, banyak masyarakat yang berpegang pada konsep ini. Jadi konsep walad ini, dia timbul daripada sebenarnya Neoplatonism. Datang daripada konsep Neoplatonism. Kalau tak percaya, boleh buat rujukan, boleh buat kajian. Macam mana golongan Kristian ni akhirnya boleh menganggap bahawa Nabi Isa ni the Son of God. He is equal to the Father. Okay, but he is not the Father. But he is equal to the Father. Now, this is the problem. Dan mereka dakwa bahawa dialah yang keluar. Dia yang keluar daripada Father tu. Dan ada pengkaji Kristian yang mengaku bahawa kalau kita lihat konsep Trinity, iaitu the Father, the Son and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. Yes, betul. Marcus Junior Mikael, it is rebranding. It is the same thing, repeatedly. Rebranding. InsyaAllah nanti saya akan cerita the origin of Neoplatonism pula. Nanti kita cerita tentang Mesir Purba. Kita cerita tentang Hermeticism. Ini asal akar agama syirik yang cuba untuk seluduk masuk ke dalam agama-agama tauhid. Dan mereka tak pernah berhenti. They have never stopped doing that. So kita kena vigilant. Kita kena sedar benda ni. Sebelum tu apa saya tengah cerita? Trinity tu, ada seorang pengkaji Kristian ni dia kata, the Father, the Son and the Holy Spirit is identical with the one, konsep Neoplatonism, the one. Lepas tu dipanggil sebagai logos, psyche, akal, ataupun the word. It's called as akal and also the word, al-kalimah. Okay? Sama macam the word of God. Jesus is the word of God. And God is the one. The Father is the one. Lepas tu the word of God. Lepas tu keluar, kalau dalam sistem Neoplatonism, dia panggil sebagai, apa dia panggil? Roh. Roh ni apa? Tadi, nuos, sorry. Nombor 2 tu nuos. Nuos tu akal. Nombor 3 adalah psyche. Psyche tu roh. Roh, nampak tak? Spirit. Jadi ada the one, the Word and the Spirit. The Father, the Word or the Son, and the Holy Spirit. Sama. Memang orang Melayu kita pun terjebak benda ni. Cuma bila ditegur, apa yang mereka jawab balik? Oh, siapa kamu? Kan? Kami belajar, guru-guru kami kata benda ni okey. Guru-guru kami. Ini taklid. Bila ditanya kepada mereka, where do you get this? Mana hadis Nur Muhammad? Mana asas hadis Nur Muhammad ini? Okey, tak ada.
Sebab kalau Nur Muhammad itu cerita betul, dia sepatut datang dengan jelas dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Kenapa begitu misterius Nur Muhammad ini? Dia hanya ada dalam kalam-kalam orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul Nur Muhammad ni is a very important religious concept, Nabi sebagai awalul khalq ataupun awalul makhluk, sedangkan dia bercanggahan dengan hadis-hadis jelas. Nabi kata, yang pertama adalah kalam. Ada hadis lain mengatakan yang pertama adalah Allahumma salli ala Muhammad, arash, dan macam-macam lagi hadis Nabi. Nabi tak pernah sebut pun aku nuri. Hadis-hadis yang mengatakan bahawa ana min nurillah wal mu'minuna min nuri. Aku datang daripada cahaya Allah dan orang beriman datang daripada cahaya aku. Ni hadis palsu. Ni hadis palsu. Banyak lagi hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi untuk mensabitkan hakikat Muhammadiyah. Baik, bila kita cerita tentang suratul Kahf ni, kita kena ambil perhatian. Sebab ayat ni, pada saya, dia menunjukkan kepada golongan Kristian. Untuk awak faham kenapa Kristian ni akhirnya menuhankan Nabi Isa. Supaya kita jangan masuk ke dalam perangkap yang sama. Jangan termasuk dalam perangkap yang sama. Sebab Dajjal nanti bila dia datang, saya yakin dia akan bawa teori yang sama. Dia akan kata Tuhan telah meresap dalam jiwa aku. Dan saya suspek dia juga akan guna falsafah wahdatul wujud untuk memerangkap umat Islam, untuk memerangkap orang yang percaya pada konsep-konsep seperti ini. Sebab dia tak akan setakat datang tiba-tiba aku Tuhan. Susah orang nak terima. Dia akan bawa strategi-strategi tertentu. Ini suspicion saya. Saya tak kata saya ada dalil, tapi ini suspicion saya. Jadi konsep martabat tujuh, martabat kewujudan, konsep Nur Muhammad, dia tidak ada sandaran kukuh daripada agama kita. Dia adalah teori yang diambil daripada Neoplatonism, rebranded. Rebranded, diberikan branding baru, nama baru. Tapi hakikatnya sebiji ataupun sejibik, sebiji kopi. Okey. Kita antara in denial atau kita terima hakikat saja. Tapi ramai di antara kita in denial, tak boleh terima. Okay, we cannot accept this. So, golongan Kristian dirosakkan oleh Neoplatonism. Okay, di situlah bermulanya Jesus Christ was made into the Son of God or the Word of God by the concept of Logos. Konsep Logos itu datang daripada konsep Neoplatonism. Minta maaf bagi siapa yang tanya, saya patah balik kejap tadi. Tahniah Muhammad Akiman Sodikin. Saya hampir percaya dengan Nur Muhammad pada awal-awal mencari agama. Tapi kesedaran mendahului akhirnya jumpa. Alhamdulillah. Nabi cahaya, ni kita tak nilai. Nabi adalah cahaya kehidupan kita. Tapi secara kiasan, majazi, sama macam Son of God. Isa itu adalah kiasan sahaja. Okay? Sebab dalam Bible pun Son of God tu dinisbahkan kepada orang selain Isa juga. Okay? Jadi jangan ambil secara literal. Bila sebut Nur Muhammad ni, ada orang ambil secara literal. Nur dia kata. Kita kata Nur, Nabi Nur. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama mentafsirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang dia nur. Memang dia membawa cahaya dalam kehidupan kita. Okay? Cukup setakat itu. Don't go beyond that. Jangan kata dia ni hakikat Muhammadiyah pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana you bawa benda-benda ni? Mana you datangkan benda-benda ni? Saya nak bertanya mereka-mereka yang kuat berpegang pada konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ni. Tolong senaraikan semua dalil-dalil kamu. Dan jelaskan kenapa kebanyakan dalil yang kamu gunakan adalah sama ada dhaif teruk ataupun maudhu, palsu. Kenapa? Itu petanda jelas bahawa konsep ini bukan datang daripada agama kita. Ia bukan datang daripada agama kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung pada ayat yang kelima. Okey, ada yang tanya yang betulnya macam mana Ustaz? Yang betul apa ya? Okey, yang betulnya adalah Nabi Muhammad adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikah Muhammadiyah. Ialah manusia yang paling kita sayang, yang kita boleh kata yang paling agung, yang paling dekat dengan hati kita, yang paling besar cahaya yang dibawa, risalah terakhir Khatamun Nabiyyin. Itu sudah cukup sebenarnya. Bawa konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah tidak lebih meninggikan dia dalam hati-hati kita. Tidak lebih menambahkan kasih sayang kepada baginda SAW. Bahkan dia boleh mengganggu identiti Rasulullah SAW yang sebenar.
Okey, boleh mengganggu identiti sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang mengatakan bahawa Nabi Adam nampak nama Nabi SAW dalam syurga, itu tak menunjukkan Nabi Muhammad tu nur. Nabi Muhammad sudah ada, nama dia dah ada. Kita pun dah ada dalam ilmu Allah sebelum kita wujud. Mungkin itu adalah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam nampak. Hadis tersebut tak cerita pun Nabi Muhammad SAW ni makhluk yang pertama. Okey, ini kalau kita terima hadis tu sahih lah. Ya, saya suspek konsep waratul wujud ni akan digunakan oleh Dajjal. Kenapa saya kata macam tu? Kalau awak lihat sejarah batiniah sepanjang sejarah, most of them claim to be God. Kebanyakan mereka akhirnya mendakwa menjadi Tuhan. Dengan apa? Dengan konsep waratul wujud itu. Bahkan Fir'aun itu sendiri, kalau kita rujuk kepada tafsir Ibn Ashur, macam mana Fir'aun boleh akhirnya mendakwa diri dia Tuhan? Sebab dia ada juga berpegang pada teori Gnosticism. Dia mendakwa bahawa roh bapa dia, iaitu Amun-Ra, Fir'aun yang sebelum dia, Ramses II, Fir'aun sebelum dia tu Amun-Ra, meninggal, roh bapa dia masuk dalam diri dia. Maka kerana bapa dia Tuhan yang paling tinggi, Fir'aun paling tinggi, maka dia pun jadi Tuhan yang paling tinggi juga. Jadi mereka ada falsafah di sebaliknya. Dia bukan tak semena-mena kata aku ni Tuhan. Ana rabbukumul a'la. A'la tu merujuk kepada Amun-Ra itu. Dan akulah Amun-Ra. Sebab tu sampai hari ni golongan Freemason ni mereka menyembah Ra, ray of light, matahari. Ini panjang kalau saya nak buka. Okay? Kita ada rujukan. Saya bukan berkonspirasi teori tanpa berdisiplin. Kalau minta saya akan kasih rujukan. Kalau nak bincang kita boleh berbincang tentang isu ini. Ini isu berkait dengan akidah kita dan berkait dengan akhir zaman. Ini fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Ajaran-ajaran batiniah sepanjang sejarah, esoteric movement, hermeticism, gnosticism, semuanya akhirnya ada konsep bersatu dengan Tuhan. Ataupun sebenarnya yang wujud hanya Tuhan. Dan akhirnya ada di antara mereka yang dakwa aku ni Tuhan. It doesn't come out of nowhere. Dia ada dia punya philosophical basis. Tapi basis yang merapu lah, yang tertolak dalam agama kita. Baik. Kemudian kita lihat ayat 65. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Mereka ni sebenarnya, Allah kata, bukan zakat golongan Kristian lah, golongan musyrikun juga pada zaman Nabi SAW. Mereka itu apa? Mereka ni tak ada ilmu sebenarnya. Dan bapa-bapa mereka pun tak ada ilmu. Tentang apa? Tentang pendakwaan bahawa Jesus Tuhan atau patung-patung sekalian adalah Tuhan, sekian-sekian adalah Tuhan. Dia tak ada ilmu. Dia bukan berdasarkan kepada ilmu, tetapi sangka-sangkaan sahaja, ikut-ikutan sahaja. Bila kita sebut tentang jangan taklid buta ni, akan ada pihak yang kata, Ustaz Noh, itu untuk orang musyrikun, untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kan? Saya pun pelik. Seolah-olah macam orang Islam ni tidak boleh taklid buta. Seolah-olah kita ni sudah terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman. Islam yang Allah jaga, bukan Muslim. Muslim boleh murtad, Muslim boleh jadi munafik, Muslim boleh buat maksiat. Islam tu Allah jaga, Al-Quran Allah jaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah tak kata Allah melindungi umat Islam. Maksud dia umat Islam ni tidak akan keluar dari Islam. Ada umat Islam yang akan keluar, ada umat Islam yang akan sesat. Jadi konsep taklid buta ni kita juga kena ada beberapa fahaman, prinsip-prinsip, falsafah-falsafah yang sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran agama kita, yang rata-rata kita telan saja. Tak berani nak tanya, bukan nak cabar, bukan nak gaduh, nak tanya saja. Mana datang benda ni? Where does it come from? We want to know, because saya ada hak untuk tahu, awak ada hak untuk tahu. Mana datang konsep martabat 7 ni? Siapa yang buat? Siapa yang tulis? Daripada mana dia dapat? Waratul wujud mana? Kita ada hak untuk tanya. Bagi siapa yang kata you tak boleh tanya, you belum level lagi, you cakap dengan dia, agama ni bukan you punya. Okay? Agama ni bukan you punya. You kena tanya mereka, mana datang? I want to know. Sebab ni adalah akidah kita. Islam larang taklid buta. Memang sebahagian perkara kita kena taklid. Kita bukan tahu semua benda. Sebab tu ada mazhab. Tapi bila masuk bab akidah, jangan nak taklid buta juga. Kalau gitu, iman awak dengan iman orang Hindu sama. Hindu yang ikut mak bapak dia tanpa berfikir. Dekat akhirat nanti dia akan kata, Ya Allah, jiran aku ni, si Pak Mat ni,
dia masuk Islam, dia Islam sebab mak ayah dia Islam, dia bukan faham pun kenapa dia masuk syurga. Aku ni ikut agama Hindu pun aku ikut je, aku bukan faham apa pun kan. Tapi kenapa aku masuk neraka, dia masuk syurga? Dia ikut buta, aku pun ikut buta. Ke akhirat nanti mungkin kita kena tahan sekejap kan. Tak adil kalau begitu. Bila bab akidah, we are responsible. Jangan bersembunyi di sebalik kita ni siapa, kita ni siapa. Tak, bila bab akidah, you have to know. Khususnya bila you berpegang pada konsep tu. Bila you diajar, you kena tahu. You have to understand. You have to know where the sources came from. Jangan jumpa guru yang kata jangan tanya-tanya. Cakap, no, ini berkaitan dengan jiwa saya, keselamatan saya kat dunia dan akhirat. Apa hak anda untuk kata saya tak boleh tahu? Kalau bab fiqah ke apa ke, yang ranting-ranting awak nak ikut tak ada masalah. Bab akidah tak boleh taklid. Okey, bab akidah besar-besar macam ni tak boleh taklid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Allah nak kata dekat sini, martabat 7 tu martabat nafsu, bukan. Martabat 7 ni martabat kewujudan. Tak apa. Di lain hari saya akan cerita. Saya akan cerita bab ni. Ini isu lain. Saya tak nak ping ke tempat lain. Mereka ni yang percaya benda-benda ni, Tuhan ada anak dan sebagainya, mereka ni mengikut saja. They just following blindly, tanpa ilmu. Mak ayah mereka pun tak ada ilmu. Generasi sebelum mereka pun tak ada ilmu. It's just conjectural. Based on assumption. Based on zon. Penyakit ni kita pun kena. Kita pun boleh kena. Jangan sombong kata kita umat Islam kita tak akan kena. In some areas kita pun kena penyakit yang sama. Okay. Inilah the attractive element ataupun the attractive power of tradition. Tradisi ni sangat kuat untuk membuatkan kita beku fikiran kita. Tradisi ni bukan saya kata semua salah, tidak. Tapi tradisi ni bila kita sedar ada yang tak betul, jangan takut untuk kita periksa. Okey, dan kalau betul salah, jangan takut untuk tinggalkan. Okey, jangan takut untuk tinggalkan. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, la maqsud illallah, la mawjuda illallah. Kalau ditafsirkan secara sunni tak ada masalah. Tapi kalau dikatakan la mawjuda illallah itu secara hakiki, tidak ada yang wujud kecuali Allah, bukan secara majazi, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, itu adalah akidah sufi batini. Okey, siapa yang kata secara hakiki tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia telah melanggar apa yang Allah sebut tentang konsep khalq, penciptaan. Apa maksud khalq? Daripada tak ada kepada ada. Maksud dia kita ni ada. Jangan kata kita tak ada. Say you exist. But your existence is not the same as Allah's existence. Nak kata macam tu tak ada masalah majazi. Tapi jangan ulang-ulang kita tak wujud, hanya Allah yang wujud. Siapa kata benda ni? Nabi tak pernah cakap benda-benda macam ni. Itu bukan makam tinggi. Makam tinggi cakap kita makhluk Allah. Allah cipta kita daripada tiada kepada ada. Sekarang ni kita ada sebab Allah mencipta. Kalau awak kata awak tak ada, awak sudah menafikan konsep khalq, penciptaan itu. Okey. Jadi hati-hati. Dan Allah sebut dalam surah An-Nisa, golongan Kristian ini apa mereka buat? Innal ladzina Allahumma salli alaihi wasallam. Kita rujuk ayat tu sekejap. Wa ma qataluhu yaqina, Allah sebut. Okey. Mereka ni pun tak sure sama ada mereka dah bunuh Nabi Isa ke tidak. Okey. Baik, kalau awak kata Allah wajibul wujud, kita mumkinul wujud, tak ada masalah. Itu selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau awak kata Allah Subhanahu wa taala wujud, kita tak wujud secara hakiki, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Secara majazi, secara kiasan boleh cakap macam tu. Baik. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minh ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Okey. Dekat sini Allah kata jelas-jelas. Dan mereka berkata bahawa kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Hakikatnya mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, tetapi ditunjukkan seolah-olah itulah yang berlaku. Okey, syubbiha lahum, disibihkan kepada mereka, dikelirukan kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Sebab tu tak perlu membicarakan terbuka soal wahdatul wujud jadi keliruan fitnah untuk orang awam. Tidak, harus dicerita kepada orang awam. Kerana akidah ini telah banyak mencelarukan umat Islam. Kata-kata macam ni saya tidak boleh terima. Okey? We have to speak about this sebab ramai orang masuk tarekat, banyak orang belajar tasawuf diajar tentang wahdatul wujud. Jadi kenapa kita tak boleh cerita tentang wahdatul wujud? Dan banyak perkara mengarut yang diajarkan dengan nama wahdatul wujud.
yang tidak dibezakan antara wahdatul wujud yang difahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan wahdatul wujud yang difahami oleh golongan sufi batini. Jadi kena dibuka kepada orang awam supaya orang-orang sedar dan faham, tidak termasuk dalam perangkap yang sama. Okey. Wahdatul syuhud lain, wahdatul wujud. Okey, saya tidak mau cerita tentang benda ni. Al-Nurul Hadi Abdul Hamid. Nak bincang boleh bincang lain hari. Saya dah buka banyak rujuk ahlinya. Saya tanya siapa ahlinya dekat sini. Ahli yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, rujuk Al-Quran dan Sunnah dulu. Itu yang paling penting. Kalau langgar Al-Quran dan Sunnah, kita tak boleh terima. Okey, bila sebut ahli wahdatul wujud, ahli hakikat, ahli makrifat, ini dakwaan. Semua orang kata ulama dia ahli. Semua orang kata guru aku ahli. Guru dia ahli. Tarikat ni lah ahli bercakap. Saya tak terima benda-benda macam ni. You bawa hujah, you bawa bukti, you ahlinya. Jangan nak main appeal to authority. Okay? Ini fallacy. Appeal to authority adalah satu fallacy dalam perbincangan. Baik, saya stop di sini. Nak bincang bab ni, kita bincang lain hari. Saya dah bincang banyak dekat YouTube berkenaan dengan wahdatul wujud dan sebagainya. Baik. Saya passionate saya bukan marah. Tak apa, kita bincang. No problem. Kita bincang. Itu pandangan masing-masing. We can speak about this. Okay? Semua ahli okay. Saya nak jawab tu, tapi tak apa. Kita tolak di lain hari. Jadi di sini Allah SWT kata, walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minha. Dan mereka ni berbeza pandangan. Berbeza pandangan tentang kematian dan Nabi Isa disalib. Mereka pun syak, mereka pun ragu. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba' az-zann. Mereka tak ada ilmu, mereka hanya ikut sangka-sangkaan sahaja. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. So, it's conjectural, agak-agak, sangka-sangka. Kita tak boleh membina asas akidah kita di atas asas itu. Kita tak boleh cerita akidah atas dasar sangka-sangka saja. Dia mesti berdiri atas dasar yang kukuh. Dalil-dalil yang kukuh. Okey? Sebab kalau tengok agama Kristian ni, itu adalah asas akidah dia orang. Crucifixion tu asas akidah. Tapi crucifixion, kalau kita tengok dalam Bible, Mark, Matthew, Luke and John ni, dia bercanggahan. Saling bercanggahan. Ada kata berlaku pada waktu ini, ada kata pada waktu itu, ada kata yang tengok berapa orang, ada kata jumlah yang lain, ada kata perempuan duduk dekat depan, ada kata perempuan dekat belakang, macam-macam percanggahan. Ada kata disalib ke atas pokok, macam-macam cerita yang beritahu kita bahawa something is not right here. This is a fabricated story. Nak berhenti gua apa ni? Saya terpanggil nak komen, tapi tak apalah. Ya, tak semua benda kita nak kena komen ya. Tapi saya minta komen dengan adab. Kita umat Islam tak setuju, nak marah pun marah dengan adab. Okey? Kalau nak marah pun marah dengan adab. Kalau betul-betul rasa ada kesilapan besar, nak tegur, nak kritik dengan secara ilmiah. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awal lagi kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kaburat kalimah. Ucapan-ucapan yang mereka paculkan daripada mulut mereka itu adalah sangat besar kejahatan dan kebatilannya. Dia sama macam satu lagi ayat dalam Al-Quran, akadu samawati yatafattarna. Kan, langit hampir-hampir dia bergegar bila dengar apa? Allah ada anak lelaki. Allah ada anak, bergegar. Jadi jangan main-main. Kita ni kata tak apalah ustaz, all religions are the same kan. Mana boleh macam tu? Kalau langit bergegar, kita siapa untuk tidak marah, tidak bergegar? Hati kita kena menolak. Tapi kalau coexistence, peaceful living, that's a different story. Hati kita tak suka, hati kita marah bila orang kata Allah ada anak. Kita tak suka bila orang kata patung-patung tersebut adalah Tuhan dan sebagainya. Tapi bukan bermakna kita tak boleh hidup dengan dia orang. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Betul tak? Allah kata apa? Allah tidak pernah menghalang kamu daripada
buat baik dan adil kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada tempat tinggal kamu. Kalau dia orang tak buat benda ni, coexist. Kita boleh hidup secara aman dengan mereka. Tapi akidah mereka itu kita tak boleh nak terima. Kan? Hati kita kena masih bergegah. Dan sebab apa? Sebab ada jealousy. Ini dipanggil ghirah dalam Islam. Kan? Ghirah. Okey, Uzair anak Allah. Okey, Ezra, konsep Ezra ni, saya tak kaji lagi sama ada mereka pun terpalit dengan Neoplatonism. Tapi konsep Trinity memang daripada Neoplatonism. Okey, konsep of Logos itu yang membuatkan the Word of God. Ezra saya tak kaji lagi. Minta maaf ya, Zizan Zainuddin. Ni bukan Zizan pelawak kan? Okey, kita sambung. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Dalam ayat ni datang kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat concern. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan? Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul yang mana sangat berat. Apa saja yang menimpa kamu berat di bahu Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni, apa yang menimpa kita, Nabi rasa. Dalam ayat ke-6 ni, menunjukkan keseriusan Nabi, keikhlasan Nabi, kejujuran Nabi. Nabi ni bukan jenis diberikan risalah, sampaikan. Kau nak terima, tak nak terima, kau punya pasal. Tidak. Dia ada, he invested emotionally also. Dia ada empathy, dia ada emotion dalam berdakwah. Nabi sayang kepada kaum dia. Sebab tu bila kaum dia tolak dakwah dia, Nabi digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Ya Nabi, wahai Nabi, kamu ni seolah-olah ataupun hampir-hampir menjerut diri kamu sendiri. Menjerut ni macam-macam tafsiran. Okey, maksudnya menjerut diri dengan kesedihan. Terlalu bersedih sangat wahai Muhammad. Kerana apa? Kerana mereka tidak beriman dengan dakwah kamu. Asaf ni kena terlalu sedih. Ini Rasulullah SAW. Ada kata ni awal-awal dakwah Nabi sangat sedih. Sebab tu kita jangan sombong. Kita bila buat dakwah ni, kalau orang tak terima pun kadang-kadang kita kena sedih. Sebab bila kita tahu benda tu betul, benda tu memang dah dikatakan ijma' para ulama, orang tak terima, kita jangan kau nak terima, tak terima, kau punya pasal. Kan? Kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi ada rasa sedih. Sebab apa? Sebab bila seseorang manusia menolak kebenaran, dia ada risiko. Ada risiko. Tapi kita pula jangan condemn orang masuk neraka. Kita tak tahu hujung orang, kita tak tahu hujung kita. Tapi sedih kerana ada kasih sayang. Kan? Bayangkan kalau awak tahu orang yang awak sayang akan masuk neraka. Apa rasa awak? Itulah Nabi rasa. Nabi tahu sebahagian ahli keluarga dia akan masuk neraka. Orang-orang yang dia sayang akan masuk neraka. Kan? Contoh senang pakcik dia. Kan? Tabbat syada abi lahabin wa tab. Senangkah untuk hidup bila awak tahu orang yang awak sayang akan masuk neraka? Kita untung sebab kita tak tahu. Kita tak tahu hujung kita. Kita tak tahu hujung orang lain yang kita sayang. Tapi bayangkan Nabi, dia tahu. Tapi dia kena teruskan dakwah dia. It's not something easy. Bukan benda yang senang. Nabi sayang umat dia, Nabi sayang kaum dia. Sebab tu Allah kata hampir-hampir Nabi menjerut diri dia. Jerut ni secara kiasan, secara kiasan. Kerana terlalu sedih. Menjerut diri dengan kesedihan kerana terlalu sedih. Jangan menghukum, ajak pimpin tangan, bimbing beri hapan. Betul. Kita cuba sedaya upaya. Kemudian ayat nombor 8, dengan nombor 7 dengan nombor 8 ni, seolah-olah macam memberikan satu tasliyah. Tasliyah ni maksud untuk menenangkan Nabi SAW. Kan? Sebab mungkin susah untuk Nabi pada awal-awal untuk terima bahawa dakwah dia ditolak oleh ramai orang pada waktu itu. Okay? Sebab suratul Kahf ni turun di Mekah. Dia ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat ke-7 ni kita lihat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami, iaitu Allah, menjadikan dunia ini zinah, sebagai perhiasan, laha,
Okey, zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apa yang di atas bumi ini dijadikan sebagai perhiasan kepada dunia, kepada bumi itu sendiri, supaya Allah menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Jadi bila cerita berkenaan dengan ujian, kita kena terima hakikat bahawa dalam ujian mesti ada yang gagal, mesti ada yang berjaya. Inilah hakikat pahit yang kita kena terima. Kita nak kebebasan ataupun tidak? Kita nak freedom of choice? Kebanyakan manusia nak, kan? Tetapi sedar tak, with freedom of choice, dengan amanah kebebasan itu, ada tanggungjawab dan ada kemungkinan untuk berjaya ataupun gagal. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa nak kena ada neraka, Ustaz? Biarlah kita nak buat apa kita nak. Kan? Orang macam ni, saya akan tanya balik. Awak nak kebebasan? Nak. Tetapi kenapa bila ada orang buat jahat, awak tak boleh terima Allah masukkan dia dalam neraka? Bukankah itu adil? Awak nak kebebasan, tetapi awak tak boleh terima Allah Subhanahu Wa Taala menghukum orang yang buat salah. Freedom ada repercussion, kena ingat benda ni. Bukan sekat dekat akhirat, dekat dunia ni, freedom ada repercussion. Betul tak? Jadi, dalam dunia ni, bila kita buat dakwah ke, bila kita sampaikan kebaikan, kita kena tahu, dunia ni ujian. Dalam ujian ada gagal, ada berjaya. We cannot change that fact. Itu adalah satu hakikat kita berterima. Walaupun yang tolak keluarga kita sendiri, orang kita sayang sendiri, kan? Dan na'udzubillah min zalik, mereka telah meninggalkan dunia ini. Kita nak sedih sampai ke mana? Okay? Ayat 6 dan 7 ni seolah-olah memberitahu Nabi SAW, life is a test. Ada orang yang akan tolak, ada orang yang akan gagal. Okay? Itu hakikat dia. Itu hakikat pahit yang kita semua kena telan. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan semuanya padang jarak, padang terkuku. Maksud dia itu semua hanyalah hiasan sahaja. Dunia ni adalah hiasan Allah jadikan. Tapi kadang-kadang itulah yang kita cari. Bila Allah sebut hiasan ni, kita fikirkan, apa maksud hiasan zina? Zina ni dia bukan benda asas. Dia bukan benda asasi. Macam langsir kat rumah, kan? Dia bukan benda asasi. Benda asasi dekat rumah adalah pintu, atap, tembok. Itu benda asasi. Tapi bila sebut zina ni, dia hiasan, tambah-tambahan. Tapi sayangnya sebagai manusia, itulah yang kita cari kadang dalam hidup. Kita cari penghias. Kita cari benda-benda yang sensational, that glitters, that dazzles the mind, that dazzles the eyes. Sedangkan kita tidak lihat kepada isi utama hakikat kehidupan ni. Apa tujuan hidup yang utama? Apakah hakikat hidup manusia di atas muka bumi ini? Instead, we want to be dazzled. Itu yang kita nak cari. Sedangkan itu sebenarnya zina saja. Dan semua zina ni akan pergi. Dia akan hancur. Dia akan pergi. Wal baqiyatus salihat. Kan? Nanti dalam suratul Kahf Allah cerita tentang ni semua akan pergi. Yang akhirnya yang Allah lihat al-baqiyat as-salihat. Yang akan kekal adalah amal saleh yang kita buat. Akhirnya itu kebaikan yang kita buat di atas muka bumi ini. Tak kiralah apa saja bentuk kebaikan yang kita boleh buat. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Saya berhenti dekat ayat 8 dulu. Sebab kalau masuk ayat ke-9 ni lagi 1 jam setengah, tak habis. Okey. Dan saya tak cerita lagi sebab nuzul suratul Kahf. Awak boleh baca online, tapi dia punya sebab nuzul tu pun sangat menarik. InsyaAllah dalam sesi yang akan datang, saya akan cerita tentang sebab nuzul dia dan kita akan sambung pada ayat ke-9. Ini sebagai sesi yang pertama lah. Okay? Alhamdulillah, kita dah dapat 8 ayat. Sekejap saya tengok soalan-soalan kalau ada. Perlu ke masukkan cahaya dari barat ke timur? Tanya je. Perspective of view. Saya tak faham soalan ni. Minta maaf Ustaz, apa pandangan apabila orang bukan Muslim takut untuk membaca terjemah Al-Quran kerana ada perkataan kafir? Apa pandangan Ustaz tentang pengisytihadan kafir? Okey. Saya dalam bab istilah kafir ni saya cenderung berpegang pada apa yang Imam Ghazali sebut. Okey. Kafir ni datang dari perkataan kafara. Kafara ni menutup kebenaran. Ataupun ankara, mengingkari. Awak tak boleh tutup dan tak boleh ingkar kebenaran kecuali selepas kebenaran itu telah sampai kepada awak dalam bentuknya yang betul. Okay.
Kalau kebenaran itu sampai kepada awak dengan bentuk yang cacat ataupun telah diselaputi dengan kepalsuan dan sebagainya, dan lalu awak menolak benda tu, kemungkinan boleh dimaafkan. Boleh kita rujuk Faisalut Tafriqah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata ada sebahagian orang ni dakwah Islam sampai kepada dia dengan bentuk yang buruk, maka dia tolak keburukan itu. Kemungkinan dimaafkan. Kemungkinan. Sebab apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami, Allah kata, Allah tidak akan mengazab suatu kaum ataupun seseorang kecuali selepas disampaikan kepadanya seorang utusan ataupun risalah itu kena sampai. Maksudnya the message must reach them for them to reject. Kalau mereka reject selepas kebenaran itu sampai dalam bentuknya yang betul, dia tolak, itu kufur. Dan kufur ni juga bermaksud tutup. Okay? Dia bukan setakat tolak kebenaran tu, dia tutup supaya orang lain tak tahu. Jadi saya lebih selesa orang-orang yang tak pernah dengar pasal Islam ni. Okay? Dia ni saya lebih selesa panggil mereka bukan Islam lah. Okay? Kafir ni yang dia dah dengar, dia tolak. Okay? Ada orang tak pernah dengar lagi pasal Islam dengan bentuk yang betul. Ada orang tak percaya, ada orang macam tu. Ada. Kalau awak campur dengan sebahagian orang-orang bukan Islam, dia tahu tentang Islam ni hanya benda-benda ritual saja. Akidah kita, dia orang tak tahu. What makes you think that everyone knows about Rasulullah? What makes you think that everyone knows about Islam? Kan, itu kerja kita nak sampaikan kepada dia orang. Jadi, dia orang ni nak kata kafir susah. Kita kata dia orang ni bukan mukmin, dia tak beriman sebab mereka belum disampaikan kepada mereka risalah yang sebenar. Kalau dah sampai, dia tolak, itu kufur. Okey? Kenapa Allah menggunakan perkataan kami? Okey. Kami ni, kalau awak tengok speech British royal families ataupun Queen sendiri, dia akan kata we, dia tak akan kata I. Ini dipanggil sebagai royal we. Ini kami diraja. Dia macam sultan-sultan Melayu lah bagi beta kan. Dia tak kata saya, dia kata beta. So ini pengistilahan saja, bukan bermaksud dia ramai. Queen Elizabeth seorang ni tapi dia panggil we. Okay, so it's royal we, royal we. Ustaz, apa hukum orang yang belajar NLP dan membuat kelas NLP? Okay, sebahagian NLP tak ada masalah. Tapi ada beberapa perkara tentang NLP ni problematik. Saya perlu penjelasan panjang lah benda ni. Kalau buat kelas semua, kalau dia tak sedar, dia tak tahu, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu ada masalah, dia buat untuk cari duit dan sebagainya, of course lah berusaha benda tu. Alhamdulillah, ini baru tauhid. Ada setengah masjid bila khutbah Jumaat hanya sentuh pasal moral saja. Kadang-kala saya bertanya kepada diri saya, kenapa mereka tidak sentuh tentang akidah tauhid. Betul. Lagi satu, Nabi SAW sabda, akhir zaman nanti awak tak akan dengar para imam bercakap tentang Dajjal dekat mimbar-mimbar. Adalah sebahagian negara jarang kita dengar pasal Dajjal dekat mimbar dia. Itu pun menyedihkan juga. Itu tentang akidah tu sebenarnya. Dajjal ni akidah. Yang ditimbang Allah itu amal, bukannya ilmu. Betul? Allah timbang amal. Tapi amal itu hanya lurus dengan ilmu yang betul. Ilmu tu macam cahaya kan. Dia cahaya, dia buka lampu. Awak nak berjalan, bawa kereta malam-malam buta kan. Ilmu tu macam lampu kereta awak. Okey, memanglah yang Allah tengok awak sampai destinasi ke tidak. Kan? Tapi kalau tak ada lampu kereta tu macam mana? Allah tengok kepada kalbu kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat kepada hati kita. Adakah orang Islam boleh terpengaruh percaya Dajjal? Of course, sudah tentu. Umat Islam yang jahil, umat Islam yang tidak ada persediaan, yang tidak melindung diri, dia akan kena dengan Dajjal lah. Sebab tu Nabi beri amaran, sering Nabi beri amaran tentang Dajjal, sebab kemungkinan terikut Dajjal tu memang besar. Sekejap, saya tengok bateri saya sekejap. Bateri banyak lagi. Okay. 10 ayat pertama, tak ada, saya akan sambung hari lain. Bila saya tak sure lagi. Sebab ialah duduk rumah ni pun bukan tak sibuk kan. Ada family, ada anak-anak, anak saya 3 orang kan. So ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk isteri, ada waktu untuk rumah. Jadi saya tak tetapkan tarikh, nanti saya cakap dekat Facebook saya. Sama-sama Nurul Hadi Abdul Hamid, terima kasih atas pandangan. Mungkin kita berbeza sedikit, tapi tak apa, kita bincang ya. Masing-masing ada hujah, kita boleh bincang. Jadi kalau begitu kekufuran itu relatif lah Ustaz, sebab kecacatan itu relatif. Okey, ini soalan yang menarik. Okey.
Kecacatan tu kita tak boleh nak kata relatif. Okey. Katalah, okey, awak hidup dekat Texas, Bible Belt, tempat yang hardcore Christians lah, kan? Cerita yang sampai kepada awak tentang Muhammad daripada kecil sampailah awak besar, dekat universiti awak, padri awak, dekat church, semua kata Muhammad ni penipu, charlatan. Dia ni gila seks lah, dia ni kahwin budak-budak. Yang awak dengar negatif. Kan? Itu bukan relatif. Sebab itu memang cacat, itu memang kehinaan yang mereka reka ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka tolak berdasarkan itu dan mereka tak tahu akidah sebenar Islam, kita tak boleh nak kata dia are totally at fault. Sebab risalah tu tak sampai kepada mereka secara betul. Senang kata ginilah, adakah semua di sini yakin bahawa Islam telah sampai kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini dengan bentuk yang betul? Saya kata tidak, kan? Mudah saja nak cari orang yang tak tahu lagi, kan? Bukan apa, dia tak pernah didakwah oleh umat Islam. Dalam masa yang sama, dia hanya dengar Islam dah ada banyak agama dalam dunia ni. Kenapa dia nak kaji pasal Islam? Mungkin dia kaji pasal agama lain dulu, kan? Ada orang macam tu, dia kaji pasal agama Hinduism dulu 5 tahun, kaji, lepas tu baru nampak masalah, lepas tu dia pindah agama Kristian, kaji. Mungkin lepas 15 tahun baru dia jumpa Islam dan kaji betul-betul. So hidayah ni adalah milik Allah SWT. Sebab tu tanggungjawab di atas bahu kita. Betul ke kaedah tadabbur garpu tala yang diperkenalkan di Indonesia kalau tidak silap? Merepek. Garpu tala ni mengarut. Dia bukan diperkenalkan di Indonesia. Okay? Saya ada jumpa sebahagian sufi-sufi India yang mengamalkan garpu tala ni. Mereka buka Quran, baca Fatihah, lepas tu randomly, secara rawak buka Quran. Itu termasuk dalam menilik dengan Al-Quran. Cuba bayangkan orang yang ialah ada masalah dengan isteri dan sebagainya, buka-buka talak, ayat pasal talak. Dan so benda ni bahaya. Allah tak ajar kita, Nabi tak ajar kita baca Quran macam tu. Okey. Ada banyaklah saya nak cerita tentang garpu tala ni. Dia macam tatayur. Tatayur ni macam orang dulu, dia nak buat keputusan, dia malas nak fikir. So dia tak ada ilmu. Dia nak pergi travel ke tak pergi travel, dia ambil burung merpati, lepas tu dia campak. Kalau burung tu terbang ke kanan, tu tanda baik, kita teruskan perjalanan. Kalau burung terbang ke kiri, tanda buruk, maka kita jangan teruskan perjalanan. Itu tatayur, haram dalam Islam. La adwa wala tiyarah, Nabi kata. Tiyarah itu bermaksud tatayur tu. Dan ada orang buat tatayur dengan Quran. Sepatutnya yang kita buat adalah baca Al-Quran daripada kulit ke kulit, kan? Lepas tu kita gerakkan akal kita, cari ilmu. Contoh, awak ada masalah bisnes, awak nak bisnes awak berkembang baik dan sebagainya, carilah ilmu bisnes. Lepas tu sambil-sambil baca Quran. Apa yang awak boleh dapat daripada Quran awak ambil, tapi jangan terlalu yakin 100% bahawa setiap ayat yang mata awak sentuh pertama kali bila buka Quran sedang memberikan awak solusi secara khusus kepada masalah awak secara khusus. Itu tak betul. Al-Quran ni bukan semua ayat dia khusus tentang kehidupan awak. Dia adalah panduan umum. Sebahagian memang khusus macam faraid. Pembahagian faraid tu jelas khusus. Tapi bukan semua. Baiklah, orang yang amal garpu tala ni saya nak kasih satu cabaran. Kan? Satu cabaran. Sebab ada sebahagian mereka berdakwah, Quran ni Allah bercakap dengan kita. Kan? Quran ni menyelesaikan masalah kita secara khusus, secara spesifik. Ada cara untuk test benda ni. Mudah saja. Bagi siapa yang nak saya uji, boleh datang jumpa saya. I can test, insya-Allah. Sama ada dakwaan awak itu betul ataupun tidak. Sebab mereka dakwa dia daripada Allah. Kalau daripada Allah mesti tepat 100%. Kalau tak tepat, dekat situ mereka akan berbolak-balik. So what do you actually mean? Mereka nak cari panduan, nak buat decision dalam hidup menggunakan Al-Quran dengan garpu tala. Saya akan buat satu ujian. Lepas tu kita tengok. Kalau 100% mark, maybe there's a possibility of truth. Tapi saya yakin tak akan berlaku benda tu. Okay? Because it's just menilik. Jangan malas. Kita kaji Al-Quran. Gunakan akal fikiran kita. Don't be lazy. Okay? Itu termasuk kemalasan. Macam dulu orang pakai ramal. Ramal ni campak pasir, lepas tu tengok pattern pada pasir. Kenapa buat benda tu? Fikirlah. Cari ilmu. Jangan switch off the mind. Adakah penolakan oleh bukan Islam tu peringkat
atau sekali saja ajak mereka tidak terima, itu dikatakan kufur. Okey. Ini susahlah. Ini masalah hati. Kita tak tahu dalam hati dia tu. Pada saya beginilah. Kalau dalam hati dia tu, dia yakin, dia tahu, this is the truth. Tapi susah Islam ni. Kalau aku masuk Islam, macam-macam masalah aku akan hadapi dalam hidup. Maka aku tolak. Itu kufur. Okay? Tapi masalah ni kita tak tahu dalam hati orang apa. Sebab tu kita berhukum dengan zahir. Nahkumu bizawahir. Kita hukum dengan zahir. Dia tak terima, maka dia kafir. Ataupun dia bukan Islam. Kalau kita belum sampaikan dakwah lah. Kalau dia sampaikan, dia tolak, kita anggap dia sebagai kafir. Okay? Hati dia kita tidak tahu. Tapi kalau dia sebut dekat mulut dia, saya tahu Islam ni betul, tapi susah lah, saya tak boleh terima lah. Itu kufur. Itu kufur secara jelas. Ustaz, metafizik dengan astrologi sama ke? Tidak sama. Metafizik ni adalah satu nama yang pada saya mulia lah. Tapi sebahagian golongan ni yang tak faham, dia telah menghina dan merendahkan konsep dan maksud metafizik ni. Metafizik ni adalah berbicara perkara-perkara yang di luar alam fizikal atau yang bukan fizikal. Antara benda-benda yang dibincangkan dalam ilmu metafizik ni, tahu tak apa? Konsep of justice, kan? Konsep of truth, itu metaphysics. Dalam ilmu falsafah mereka ceritakan benda tu. Apa lagi mereka cerita? Berkenaan dengan existence, berkenaan dengan quiddity, itu perbahasan metaphysics. Dia peringkat falsafah yang agak tinggi. Tapi hari ni bila cerita benda metafizik, ni lah masuk astrologi, numerologi dan sebagainya. Itu amalan sihir. Astrologi sihir. Siapa yang tilik-tilik tarikh lahir sihir. Okey, main bintang sihir. Numerologi juga berkait dengan sihir, seperti dikatakan oleh Ibn Abbas, abjad. So bagaimana keadaan orang yang tidak tahu akidah Islam tu di akhirat nanti? Mereka ni akan dihukum berdasarkan seperti Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni orang yang hidup di antara dua Nabi. Dia tak jumpa Nabi sebelum, dia tak dengar risalah Nabi yang sebelum dia, dan dia tak jumpa Nabi yang datang selepas dia. Okey, dia akan dihukum berdasarkan iman dan amal soleh dia. Dia ada tiga kriteria. Beriman pada Allah, hari kiamat dan amal soleh. Bagi orang yang tak sampai dakwah, dia akan di judge based on these three things. Okey. Dia berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Ayat tu. Golongan Nasrani, Yahudi, Sabiin, mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat dan beramal saleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka akan selamat. Yang saya faham, ayat tu merujuk kepada orang-orang yang tak sampai dakwah Nabi kepada mereka. Cukup mereka pegang kepada tiga itu. The details itu mereka dimaafkan sebab mereka jauh daripada Nabi yang datang sebelum mereka dan mereka yang datang, Nabi yang datang selepas mereka. Adnan Ibrahim menolak akidah mengenai nuzul Isa dan Dajjal, betul? Pada saya tak kuatlah dia punya hujah tu. Sebab dalil-dalil tentang Nabi Isa dan Dajjal ni sangat kuat. Bahkan kita boleh kata mutawatir. Muhammad Nafis rindu juga sahabat-sahabat di sana. Kirim salam keluarga, ayah, ya, especially. Apa yang dimaksudkan ilmu kalam yang menyeleweng secara total? Sebab kadang-kadang perlu juga ilmu kalam ni. Betul lah. Saya berpegang pada ilmu kalam ni penting. Ilmu kalam yang dikritik para ulama dulu adalah ilmu kalam Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah dulu yang awal-awal berilmu kalam. Kemudian datang orang-orang Mu'tazilah sini yang dah insaf, yang dah sedar diri. Kan? Antaranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, dia dulu Mu'tazilah. Kan? Tapi dia tak buang ilmu kalam. Ilmu kalam ni ada peranan dia. Kalau Imam Ghazali kata ilmu kalam ni macam ubat. Kan? Orang tak sakit, kenapa pergi makan ubat? Dia ada dosage dia yang tertentu. Dia bukan asas kepada agama kita. Okay? Dia boleh mempertahankan agama kita. Dia senjata yang boleh mempertahankan. Tapi kalau awak tak nak ilmu kalam, awak berpegang kepada Quran dengan Sunnah, awak dah faham akidah-akidah asas, tak payah ilmu kalam, tak payahlah. Ilmu kalam ni didaf'i syubhat adalah untuk menyanggah syubhat, menyanggah serangan-serangan kepada Islam. Kalau tak ada serangan, tak payah. Tapi kita hidup di dunia metropolitan, in the middle of a global city. Kalau yang duduk Kuala Lumpur lah, duduk Singapore, global city juga. Serangan-serangan akidah ni di mana-mana. Jadi perlu pada ilmu kalam. Ilmu kalam ni senang, ilmu berhujah. Awak boleh berhujah. Cara awak berhujah mantap, berdisiplin dengan istilah-istilah yang bagus. Awak sedang buat kalam lah.
Kan? Kalam ni tak semestinya awak kena ikut manhaj tertentu. Ada salafi yang mutakallim pada saya. Dan ada mutakallim yang sebenarnya bukan mutakallim. So, dia didaf syubhah. Cerita Mesayah dalam Netflix tu rujuk pada Dajjal. Wallahu a'lam. Ustaz, saya terlambat buka, nanti post FB ya, saya akan post di FB. Katanya bertentangan dengan al-adl al-ilahi. Macam mana boleh bertentangan dengan adl ilahi isu Nabi Isa dengan Dajjal? Saya tak faham. Which part of it yang bertentangan dengan adl ilahi? Ini pandangan anak Ibrahim kan? Wujud atau tak ilmu laduni untuk orang biasa selain Nabi Khidir tak mustahil. Allah boleh kasih ilmu dia kepada siapa yang dia nak. Kan? Tapi nak tahu daripada Allah ataupun tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Okay? Kita tak boleh nafi ya. Ada je orang bukan Islam yang duduk-duduk berfikir-fikir dapat ilham, dapat ilmu. Itu daripada siapa? Daripada Allah. Kan? Daripada Allah. Teori-teori hebat dalam sains dan sebagainya. Saya yakin sebahagiannya adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan Ustaz tentang amalan bersuluk, adakah sama dengan pertapaan? Tak semua suluk sama dengan bertapa. Suluk ni kalau awak takrifkan sebagai awak nak cari kawasan yang sunyi daripada orang lain, menenangkan diri, nak ingat Allah, tinggalkan dunia sekejap pada waktu tertentu, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Tapi pertapaan ni lain. Untuk dapat ilmu. Kan? Untuk dapat ilmu. Lepas tu ada amalan-amalan melampau. Berpuasa melampau, tak tidur secara melampau. Kan? Dan menunggu kehadiran makhluk-makhluk tertentu. Itu pertapaan. Tapi ada juga orang yang bersuluk amalkan pertapaan sebenarnya. Dia ada kekeliruan dekat situ. Sebab tu kena jelaskan. Bila awak nak suluk, maksud awak apa bersuluk itu? Pandangan Ustaz tentang golongan berfaham wujud. Ini huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Saya tak melihat ayat ni ada kaitan dengan wahdatul wujud sebenarnya. Okey. Allah yang awal, qadim. Allah yang akhir, al-baqi, bersifat baqa. Zahir, Allah SWT yang paling jelas sekali. Kan? Allah yang paling jelas. Maksud paling jelas tu apa? Allah yang jelas. Semua menunjukkan kepada Allah. Semua adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Batin adalah Allah yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi dengan alam dia? Kadang-kadang kita ni tengok alam ni, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia yang zahir, dia yang batin. Dialah juga yang menggerakkan segala-galanya. Kan? Allah as-sabab. Dialah sebab yang sebenar bagi segala-galanya. La ta'thira li makhluqin. Makhluk tidak ada bekas, tidak ada kesan kudrah kita, tidak ada kesan iradah kita. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Lepas ni lompat cerita Nabi Khidir tak boleh. Kita kena satu-satu ayat, sabar. Okey. Assalamualaikum Umi. Kaedah Garfutala ni pun ada juga pendakwah di barat buat, betul? Konsep rebranding, panjang soalan ni. Berapa aku nak habis ni? Pukul 11 kita stop lagi 7 minit. Saya tertarik dengan konsep rebrand dalam isu tauhid. Saya percaya pada zaman cucu-cucu kita nanti bukan lagi namanya Nur Muhammad. Maybe lebih dahsyat. Kalau boleh betul-betul tulis buku, buat kajian isu. InsyaAllah doakan saya. Saya ada banyak bahan sebenarnya, banyak slides yang boleh jadikan buku. Tapi yalah, anak 3 kat rumah ni bukan senang. Nak kena ada bat cave kan, kena ada man cave baru kita boleh buat. Nak menulis ni bukan benda yang senang. Kenapa dia panggil tuning fork? Dia panggil tuning fork tu, ni ada kaitan dengan muzik kan. Nak tunekan awak punya gitar tu, kalau tak silap saya, kena guna tuning fork tu. So kita kena tunekan kita punya intention, niat kita dengan alam ini supaya bersatu, dan alam ini akan respon kepada kehendak kita. Okay, you can ask the universe, but you have to tune in into the frequency of the universe. Tadi Ustaz cakap tentang perihal akidah yang teras dengan ranting. Ranting tu merujuk tentang perihal apa Ustaz? Macam-macam lah. Isu akidah ranting ni macam tanda-tanda hari kiamat yang kecil-kecil. Kan? Itu kalau nak tolak, tak adalah sampai memurtadkan awak. Kan? Contohlah kita ambil kita ambil contoh lain lah. Ya. Akidah ranting seperti isu, banyak contoh sampai tak boleh nak keluar.
Contoh, sifat 20 ke, sifat 13 ke, sifat 7 ke, kan? Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ada kata cukup untuk kita tahu 7 sifat Allah. Ada kata 13, ada kata 20. Ini semua ranting. Okey, tak bermaksud orang yang tak hafal sifat 20 dia pakai 7 je, dia ni bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Okey, so ini contoh ranting. Yang penting rukun iman, rukun Islam, dan perkara-perkara al-ma'lum min ad-dini bid-darurah. Perkara-perkara yang umat Islam tak boleh, tak tahu. It's not acceptable that you do not know about these things. Tapi ada benda yang ada je orang tak tahu, ramai orang tak tahu. Benda-benda itu dipanggil sebagai tak termasuk dalam maklum min ad-dini bid-darurah. Antaranya contoh lain, contohlah senang, Nabi Isa turun nanti, dia ni pakai baju apa, kan? Kuning ke, pakai baju putih ke, itu termasuk dalam isu-isu ranting. Awak deny benda-benda macam tu, tidaklah sampai mengeluarkan awak daripada Islam. Kalau menolak usul agama, akar agama, boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Hammah saya tak pasti. Sejujurnya saya tak dengar hadis la adwa wala safara wala hammah. Sejujurnya saya tak pernah dengar. Mungkin boleh berikan penjelasan, ya. Wallahu a'lam. Mubashir min mantiqah Kelantan, ma'at tahiyyah. Assalamualaikum Irfan Naim. Mengamalkan ayat Al-Quran tertentu dengan bilangan tertentu pada hari-hari tertentu. Kalau didakwa, oh saya dapat amalan ni daripada wali sekian-sekian, syekh sekian-sekian, sedangkan ada amalan yang sama, untuk konteks yang sama, untuk fadilat yang sama daripada Nabi, kita tahu tau, Nabi ada kasih, wali ada kasih, tapi kita amalkan walinya. Pada saya itu tidak beradablah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, contoh nak jauhkan diri daripada syaitan, daripada mara bahaya. Nabi dah ajar bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Tapi kita tak amalkan benda tu, kita amalkan. Oh, ulama ni kata baca ayat sekian-sekian ni 100 kali. Dan pada saya tak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak nak jadikan benda tu sebagai awak punya adat, katalah awak dah amalkan sunnah, awak cuba amalkan sunnah Nabi SAW, dalam masa yang sama, awak suka surah tertentu, dan awak letakkan kat atas diri awak, satu hari aku akan baca surah ini 3 kali. Katalah suratul Ikhlas, awak suka, cinta pada suratul Ikhlas, awak nak baca satu hari 3 kali. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan pula awak tambah-tambah fadilat yang tak penting, yang tak ada asas. Siapa baca suratul Ikhlas ni sebanyak 3 kali dia akan kahwin cepat, contohlah macam tu, kan. Hidup dia akan berkah, rezeki dia murah. Itu penambahan-penambahan yang tak sepatutnya ada. Nak amal kerana itu kesukaan awak, tak ada masalah. Okey, ada banyak lagi soalan, minta maaf saya tak dapat nak jawab. InsyaAllah kita ada peluang lah untuk berkongsi. Assalamualaikum Ustaz Jaafar. Saya dah nak habis ni, baru Ustaz masuk. Semoga semuanya dalam keadaan tenang. Allah beri keselamatan kepada dunia. Mereka-mereka yang ditimpa musibah COVID dan sebagainya, Allah berikan kesembuhan. Dan frontliners, kita doakan mereka sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah lindung diri kita juga dan keluarga kita daripada segala mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Saya akan sambung daripada ayat ke-9 suratul Kahf. Ni banyak lagi kita akan kongsi, dan saya akan berikan tarikh dan waktu. InsyaAllah kita bertemu lagi, insyaAllah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.